Apa yang dilakukan oleh seorang ibu apabila sistem mengecewakannya? Kelaparan mengetuk pintu dan harga diri adalah satu-satunya yang tinggal padanya. Apa yang Puan Aminah lakukan dengan sebotol dodol akan mengubah dua kehidupan selamanya. Lampu isyarat telah menyala merah selama 20 saat, tetapi Encik Adam Razali tidak menyadarinya. Matanya terpaku pada skrin teleponnya, di mana angka penutupan keuangan syarikat pembinaan perdana Berhad, bersinar hijau untuk suku tahun ketiga berturut-turut. Itu adalah jenis kejayaan yang diimpikan oleh lelaki lain. Jenis kejayaan yang sudah lama tidak dia rasai. Ketukan perlahan pada tingkap yang mengejutkannya daripada kesunyian digital itu. Dia mengangkat pandangan, bersedia untuk mengabaikan apa sahaja, tetapi apa yang dilihatnya membuatkan jarinya tergantung di atas skrin tanpa menekan apa-apa. Dia berdiri di tepi jalan dengan sebotol kaca berisi dodol kelapa yang melekat pada dadanya, seolah-olah ia adalah perkara paling berharga di dunia. Dan mungkin memang begitu. Dia memakai uniform kerjanya, yang sama yang pernah dilihatnya setiap pagi selama berbulan-bulan di koridor bangunan korporatnya, dan tersenyum kepada pemandu dengan maruah yang tidak meminta simpati. Dia meminta peluang. Itu Puan Aminah, pekerja pembersihannya. Encik Adam Razali menurunkan tingkap perlahan-lahan, seolah-olah isyarat itu memerlukan masa lebih lama daripada biasa. Puan Aminah, dia melihatnya dan senyumannya membeku. Bukan kerana takut, tetapi kerana malu. Jenis malu yang hanya dirasakan oleh orang baik apabila mereka tertangkap melakukan sesuatu yang mungkin disalahertikan oleh dunia. Encik Razali. Suaranya tidak bergetar, tetapi tangannya menggenggam botol itu sedikit lebih erat. Ini dodol kelapa. Saya buat sendiri. Kalau tak berminat, tak mengapa. Dia tidak meminta izin. Dia memberitahu dan sesuatu dalam perbezaan itu menusuk terus ke dada Encik Adam. Lampu isyarat bertukar hijau. Kereta-kereta di belakang mula membunyikan hon. Encik Adam tidak bergerak. Berapa harganya? Puan Aminah berkelip terkejut. 1 botol penuh, RM20 6 biji dodol. Dia mengeluarkan sekeping wang, menghulurkannya melalui tingkap. Dia menyerahkannya dengan tepat menggunakan kedua-dua belah tangan seperti yang dituntut oleh harga dirinya. Kereta-kereta masih membunyikan hon. Encik Adam memandu pergi. Tetapi tidak dapat berhenti memandang melalui cermin pandang belakang. Puan Aminah telah bekerja di Menara Perdana, ibu pejabat korporat pembinaan perdana Berhad, selama lebih setahun. Dia tiba lebih awal daripada pekerja lain dan pulang apabila kebanyakan orang sudah berada di rumah, makan malam atau berehat. Dia membersihkan tandas di tingkat eksekutif dengan teliti sama seperti dia membersihkan koridor masuk. Dia tidak membezakan antara ruang yang dilihat orang lain dan ruang yang tidak disedari sesiapa. Tiada siapa di syarikat itu tahu banyak tentangnya. Dia menyapa dengan sopan, bekerja tanpa gangguan, dan hilang seolah-olah dia tidak pernah ada. Dia adalah jenis orang yang dunia yang pantas belajar untuk tidak melihat. Tetapi jika ada sesiapa yang mengambil masa untuk melihatnya dengan teliti, mereka akan melihat apa yang Encik Adam mula lihat petang itu dari cermin pandang belakangnya. Seorang wanita yang memikul sesuatu yang terlalu berat untuk bahunya dan, namun, tidak menyerah. Apa yang tiada sesiapa di syarikat tahu, apa yang Puan Aminah tidak beritahu sesiapa. Kerana harga diri kadangkala adalah satu-satunya pelindung yang tinggal padanya, ialah anaknya, Danish, telah menunggu dalam senarai untuk pembedahan selama berminggu-minggu, satu campur tangan pada tulang belakang yang bukan pilihan. Yang tidak boleh ditangguhkan lagi tanpa akibat yang disebut oleh doktor dengan nada dingin yang sama seperti ketika bercakap tentang cuaca. Insurans perubatan tempat kerja hanya meliputi yang asas. Pembedahan itu bukan yang asas. Puan Aminah telah membuat pengiraan berpuluh kali di dalam bas pulang, di dapur apartemen kecilnya sementara Danish tidur, di koridor bangunan, sementara lantai masih berbau bersih. Angka-angka sentiasa memberikan hasil yang sama, mustahil, sehingga dia teringat resipi neneknya. Dodol kelapa, bebola asam Jawa, marzipan buatan sendiri. Dia telah membesar melihat neneknya membuat kesemua ini. Menjualnya di pasar malam kejiranan mengisi tin logam dengan wang dari setiap bungkusan kecil. Neneknya selalu berkata, maruah bukan dipinta, tetapi diusahakan. Maka Puan Aminah mula membuat dodol. Setiap malam, selepas pulang dari kerja, dengan kaki yang sakit dan belakang yang tegang, dia menyalakan dapur, mencairkan gula melaka, dan meletakkannya untuk dikeringkan di atas kertas pembungkus. Keesokan harinya dia membawa botol kacanya, yang sama yang telah digunakan oleh neneknya, dan sebaik sahaja tamat waktu kerjanya,
Dia berdiri di lampu isyarat di jalan utama, 2 blok dari bangunan tempat dia membersihkan lantai lelaki paling berkuasa di syarikat itu. Dia tidak pernah menyilangkan dua dunianya. Sehingga petang itu, Encik Adam masuk ke apartemennya tanpa menyalakan lampu. Dia meletakkan botol dodol itu di atas pulau dapur dan menuang air untuk dirinya. Dia minum perlahan-lahan memandang botol kaca itu tanpa melihatnya. Dia tidak dapat menghilangkan imej Puan Aminah di lampu isyarat itu dari fikirannya. Bukan karena dia rasa pelik seseorang memerlukan wang. Dia telah menandatangani kontrak berjuta-juta ringgit selama bertahun-tahun dan tahu betul bahwa dunia ini penuh dengan orang yang memerlukan lebih daripada apa yang mereka ada. Apa yang tidak dapat dia singkirkan adalah sesuatu yang lain. Ia adalah cara dia memegang botol itu dengan kedua-dua belah tangan tegak, tanpa meminta maaf kerana berada di sana. Bilakah kali terakhir dia memegang sesuatu seperti itu? Encik Adam Razali mempunyai segala yang sepatutnya mentakrifkan kejayaan. Sebuah syarikat yang membina hospital, pusat membeli belah dan kompleks kediaman di 4 negeri. Sebuah apartemen di tingkat 22 dengan pemandangan seluruh kota. Sebuah nama yang membuka pintu sebelum dia perlu mengetuk. Dan namun, ada sesuatu dalam hidupnya yang telah berbulan-bulan terasa kosong. Seperti sebuah bangunan dengan fasad yang sempurna dan bahagian dalam yang belum siap. Ayahnya, Dato' Razali, yang telah memulakan dengan kedai perkakasan kejiranan dan telah menjadikan nama keluarga itu sinonim dengan kerja jujur, telah mengatakan sesuatu sebelum meninggal dunia yang Encik Adam telah simpan di suatu tempat yang jarang dilawati. Wang yang datang tanpa susah payah tidak mengajarmu apa-apa, anakku. Berhati-hatilah dengan kejayaan yang datang terlalu mudah. Pada masa itu dia menafsirkannya sebagai nostalgia orang tua. Sekarang, pada usia 42 tahun dan sebotol dodol kelapa di atas dapur marmar Itali, dia mula mengesyaki bahwa ayahnya jauh lebih bijak daripada yang dia sangka. Keesokan harinya, Encik Adam tiba di bangunan 40 menit lebih awal dari waktu biasa. Itu bukan sesuatu yang biasa dia lakukan. Pembantunya, Hafiz, seorang pemuda yang cekap yang mengatur hidupnya dengan ketepatan jam Swiss, sentiasa terkejut apabila CEO muncul sebelum jam 9. Pagi itu Encik Adam terus ke bahagian pentadbiran kaki tangan, bukan ke pejabatnya. "Selamat pagi," katanya dari ambang pejabat kecil di mana Cik Suraya, ketua sumber manusia, sudah menyemak email dengan kopi panas di sebelah papan kekunci. "Saya perlukan fail Puan Aminah, bahagian penyelenggaraan." Cik Suraya mengangkat pandangan terkejut. Dalam setahun dia tidak pernah mendengar Encik Adam bertanya tentang sesiapa dari pasukan pembersihan dengan nama. "Ada apa-apa masalah, Encik Razali?" "Tidak, hanya maklumat. Fail itu ringkas. Setahun 3 bulan perkhidmatan tanpa sebarang kesalahan, tanpa sebarang kelewatan, tanpa sebarang aduan. Penilaian prestasi dengan markah tertinggi di jabatan. Satu nota di tepi dari penyelia terdahulu, Puan Salmah, yang berbunyi, pekerja yang luar biasa, datang awal dan pulang lewat. Tanpa dia bangunan ini tidak akan bersinar seperti sekarang." Encik Adam membaca baris itu 2 kali. Kemudian dia melihat apa yang dia jangkakan, tahap gaji, dan sesuatu di dalam dirinya menjadi ketat. Itu adalah gaji minimum. Dengan bonus ketepatan masa kecil yang dalam 12 bulan, tidak pernah hilang sekalipun. Dia menutup fail, mengembalikannya kepada Cik Suraya, tanpa berkata apa-apa lagi, dan naik ke pejabatnya, dengan perasaan bahwa sesuatu yang penting baru sahaja mula bergerak, walaupun dia masih tidak tahu ke arah mana. Petang itu juga, Puan Aminah sedang selesai membersihkan koridor tingkat 30 apabila dia mendengar namanya. Dia berpaling. Encik Razali berdiri di sebelah pintu kaca bilik mesyuarat, dengan tangan di dalam poket dan ekspresi yang tidak sama seperti lelaki yang menandatangani dokumen berjuta-juta tanpa berkelip. "Puan Aminah, ada masa sebentar." Dia menyandarkan mop ke dinding dengan berhati-hati. "Ya, Encik." Mereka masuk ke bilik. Dia menutup pintu. Puan Aminah berdiri di sebelah kerusi terdekat, tidak duduk. Kerana tiada sesiapa yang memberitahunya bahwa dia boleh berbuat demikian, dan kerana di dunia itu orang seperti dia cepat belajar untuk tidak mengambil lebih banyak ruang daripada yang diberikan. "Sila duduk," kata Encik Adam. Dan dalam suaranya ada sesuatu yang berbeza. Bukan autoriti automatik seorang bos, sesuatu yang lebih menyerupai ketidakselesaan seseorang yang akan mengatakan sesuatu yang sukar baginya. Puan Aminah duduk di hujung kerusi. "Semalam saya nampak awak di lampu isyarat di jalan." Senyap. Puan Aminah tidak berkata apa-apa, tidak meminta maaf, tidak menjelaskan, tidak menundukkan pandangan. Dia memandang Encik Adam secara langsung.
Saya sudah tahu, jawabnya akhirnya. Mengapa menjual dodol selepas waktu kerja? Itu adalah soalan langsung tanpa hiasan. Dan Puan Aminah menerimanya dengan cara yang sama. Kerana saya memerlukannya, Encik Razali. Adakah awak memerlukan lebih banyak wang? Dia mempertimbangkan soalan itu selama 1 saat yang terasa lebih lama daripada biasa. Anak saya memerlukan pembedahan. Ia bukan kecemasan segera, tetapi tidak boleh menunggu selamanya juga. Insurans tidak meliputi sepenuhnya. Saya sedang mengumpul perbezaannya. Encik Adam memandangnya dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh lelaki yang terbiasa mengawal situasi apabila sesuatu terlepas dari tangan mereka. Ia bukan simpati. Ia adalah sesuatu yang lebih dekat kepada pengiktirafan yang lewat. Berapa banyak yang kurang? Itu adalah sesuatu antara saya dan anak saya, Encik. Jawab Puan Aminah dengan ketenangan yang bukan dingin. Ia adalah sempadan yang dia mempunyai hak penuh untuk menetapkannya. Encik Adam mengangguk perlahan. Tidak mendesak. Saya faham. Ada keheningan yang tidak dipaksa oleh sesiapa. Di luar kota berbunyi seperti biasa. Di dalam, sesuatu sedang berubah tempat tanpa bunyi. Dodolnya sedap, kata Encik Adam akhirnya. Puan Aminah memandangnya dan buat pertama kali sejak dia masuk ke bilik itu membenarkan senyuman kecil sampai ke bibirnya. Resipi nenek saya. Nampak gayanya. Puan Aminah bangun, mengambil mopnya, dan keluar dari bilik seperti dia masuk, dengan belakang lurus, dan tanpa meminta izin untuk menduduki ruang yang patut diterimanya. Encik Adam tinggal sendirian di bilik mesyuarat itu, di mana keputusan berjuta-juta ringgit telah dibuat. Dan buat pertama kali dalam masa yang lama, keputusan yang ada dalam fikirannya tiada kena mengena dengan kontrak atau keuntungan. Ia ada kena mengena dengan bertanya kepada dirinya jenis lelaki apakah dia yang tidak melihat sehingga semalam apa yang berlaku 2 langkah dari pintunya sendiri. Maruah bukan dipinta, tetapi diusahakan, dan Puan Aminah tahu itu lebih baik daripada sesiapa pun. Apa yang Encik Adam tidak tahu, apa yang masih akan memakan masa untuk dia ketahui, adalah Puan Aminah bukan sahaja bergelut dengan angka-angka. Danish, anaknya, berusia 12 tahun dan mempunyai senyuman yang boleh menerangi bilik. Dia juga mempunyai diagnosis yang datang tanpa amaran, apabila sakit belakang yang berterusan akhirnya bertukar menjadi 3 X-ray, 2 imbasan MRI dan perbualan dengan seorang doktor yang memilih perkataannya dengan terlalu berhati-hati. Skoliosis teruk, progresif, dengan indikasi pembedahan. Puan Aminah telah mendengar perkataan-perkataan itu, dengan Danish duduk di sebelahnya memegang tangannya dan telah melakukan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu yang tidak mampu runtuh di hadapan anak-anak mereka. Dia menarik nafas, mengangguk dan bertanya langkah-langkah seterusnya. Apabila mereka keluar dari bilik perundingan, Danish memandangnya dengan mata yang masih ada sesuatu dari seorang kanak-kanak dan berkata, "Mama, saya akan baik-baik saja." Dan Puan Aminah tahu pada ketika itu bahawa anaknya sedang menenangkannya, bahawa dia telah memahami sepenuhnya apa yang dikatakan oleh doktor, bahawa dia berani bukan untuk dirinya sendiri, tetapi supaya dia boleh terus berdiri. Itulah Danish, 12 tahun, dan sudah melindungi mamanya dari ketakutannya sendiri. Malam itu, apabila dia tertidur, Puan Aminah menangis selama beberapa menit di dapur dengan pilih air terbuka, supaya bunyi air menutupi bunyi tangisannya. Kemudian dia membasuh muka, membuat teh, mengeluarkan buku catatan tempat dia menyimpan kira-ira dan mula mengira tiada ruang untuk berputus asa. Danish memerlukan operasi itu. Selebihnya hanyalah menyelesaikan bagaimana. Beberapa hari selepas pertemuan di bilik mesyuarat, Encik Adam Razali melakukan sesuatu yang tiada sesiapa di syarikatnya jangkakan. Dia memanggil mesyuarat dengan Cik Suraya, dan dengan pengarah operasi, Encik Zulkifli, seorang lelaki berambut uban, yang telah 17 tahun di syarikat itu, dan yang telah belajar membaca setiap pergerakan CEO dengan ketepatan seorang veteran. Apabila Encik Adam masuk ke bilik dan menutup pintu, Encik Zulkifli menyilangkan tangannya dan menunggu. Cik Suraya membuka failnya. Tiada siapa yang bercakap dahulu. "Saya ingin menyemak struktur gaji kaki tangan penyelenggaraan," kata Encik Adam secara langsung. "Sepenuhnya, bukan hanya bahagian pembersihan, seluruh pasukan operasi." Cik Suraya mengangkat pandangan. "Adakah ada situasi khusus yang mendorong ini, Encik Razali?" "Ya," jawabnya tanpa menerangkan. Encik Zulkifli memerhatikannya dengan pandangan sisi yang digunakan oleh orang yang telah melihat terlalu banyak untuk terkejut, tetapi cukup untuk mengenali apabila sesuatu yang penting sedang berlaku. "Encik Razali, gaji berada dalam parameter pasaran.
Kami mematuhi semua yang dikehendaki oleh undang-undang. Mematuhi undang-undang tidak sama dengan melakukan perkara yang betul. Encik Zulkifli senyap. Itu adalah kali pertama dalam 17 tahun Encik Zulkifli mendengar CEO mengatakan frasa itu. Apa yang ada dalam fikiran awak? Tanya Cik Suraya dengan berhati-hati. Saya belum tahu dengan tepat, akui Encik Adam. Tetapi saya mahukan angka-angka itu di atas meja untuk minggu depan. Dan saya ingin tahu, sama ada kita mempunyai sebarang program sokongan untuk pekerja yang mempunyai situasi perubatan dalam keluarga mereka. Kami tiada, jawab Cik Suraya. Encik Adam mengangguk seolah-olah jawaban itu mengesahkan sesuatu yang sudah dia syak. Kalau begitu, kita perlu ada. Mesyuarat berakhir 20 menit kemudian. Apabila Encik Zulkifli dan Cik Suraya keluar ke koridor, mereka bertukar pandangan sekilas. Mereka tidak berkata apa-apa, tetapi kedua-duanya berfikir perkara yang sama. Sesuatu telah berubah pada Encik Razali, dan tiada siapa yang tahu sama ada itu baik atau akan menyukarkan segalanya. Petang itu juga, selepas keluar dari bangunan, Encik Adam mengambil jalan panjang ke tempat letak kereta. Lampu isyarat menyala merah. Puan Aminah berada di sana dengan botolnya. Kali ini, apabila dia menurunkan tingkap, dia memandangnya tanpa terkejut, hampir seolah-olah dia menjangkakannya. Ada botol lain, Encik Razali? 2, jawabnya. Dia menyerahkan kedua-dua botol itu dengan ketenangan yang sama seperti biasa. Dia memberikan wang kepadanya. Dia mengambilnya dengan kedua-dua belah tangan. Tetapi sebelum lampu isyarat bertukar, Encik Adam berkata, sesuatu yang Puan Aminah tidak jangkakan. Awak jual juga di bangunan ini antara pekerja. Puan Aminah memandangnya, mengira. Tidak, saya tidak pernah. Kenapa tidak? Kerana saya tidak tahu sama ada dibenarkan. Encik Adam memandangnya tepat di mata. Ia dibenarkan. Lampu isyarat bertukar. Kereta memandu pergi. Puan Aminah berdiri di tepi jalan dengan botol kosong di tangan dan sesuatu yang baru di dada yang dia belum tahu bagaimana hendak menamakannya. Ia bukan harapan, terlalu awal untuk itu. Ia adalah sesuatu yang lebih kecil, lebih rapuh, seperti apabila sebuah pintu yang telah lama tertutup bergerak hanya 1 sentimeter dan dari sisi lain masuk seutas cahaya. Cukup untuk melihat ada sesuatu di sisi lain. Belum cukup untuk tahu apa. Menara Perdana mempunyai 30 tingkat kaca dan keluli, 142 pekerja berdaftar dalam senarai gaji dan sebuah kafe di lobi yang menjual kopi pada harga yang tiada pekerja bahagian penyelenggaraan mampu beli dengan kerap. Itu diketahui Puan Aminah sejak hari pertama. Apa yang dia tidak tahu ialah apa yang akan berlaku keesokan paginya, selepas Encik Adam mengucapkan 2 perkataan itu. Ia dibenarkan. Dia tiba untuk shiftnya dengan botol dodol dibalut dalam beg kain yang disimpan di dalam beg galasnya seperti biasa. Tiada apa-apa yang berubah dalam rutinnya. Waktu yang sama, bas yang sama, pintu masuk perkhidmatan yang sama. Tetapi ada sesuatu yang berbeza di udara, seperti apabila langit bertukar warna sebelum hujan, dan Anda masih tidak tahu sama ada ia akan menjadi ribut atau kelegaan. Dia bermula dengan tandas di tingkat 2, kemudian koridor tingkat 3. Apabila dia tiba di tingkat 4, tempat pejabat pasukan reka bentuk berada, salah seorang arkitek muda, Zara, yang sentiasa menyapanya dengan kebaikan yang tulus, melihatnya masuk dengan troli dan mengangkat tangan. Puan Aminah, awak masih bawa dodol kelapa itu? Seseorang memberitahu saya awak menjualnya, dan saya sudah beberapa hari ingin mencubanya. Puan Aminah berhenti, mengeluarkan botol dari beg perlahan-lahan. Ya, RM20 sebotol. Zara sudah memegang wang di tangannya. Sebelum tamat waktu kerjanya, dia telah menjual 4 botol. Keesokan harinya, 6. Seminggu kemudian, orang ramai menunggunya di koridor. Apa yang Puan Aminah tidak lihat kerana dia berada di tingkat bawah bekerja, ialah apa yang berlaku pada hari yang sama di tingkat 30. Encik Adam tiba di pejabatnya pada jam 8 pagi, dengan ketepatan masa yang kebelakangan ini mengejutkan Hafiz, pembantunya. Kerana Encik Razali yang dahulu tiba antara mesyuarat dan panggilan, sentiasa dengan fikiran di tempat lain. Encik Adam ini tiba dan duduk dan berfikir. Pagi itu dia mempunyai laporan yang diminta dari Cik Suraya di atas mejanya, struktur gaji lengkap kaki tangan operasi. 43 orang. Pengawal keselamatan, kaki tangan pembersihan, penghantar surat dalaman, juru teknik penyelenggaraan. 43 nama dengan 43 angka yang Encik Adam baca satu persatu dalam diam tanpa gangguan. Apabila selesai, dia menutup fail dan memandang keluar tingkap. Kota terbentang di bawah seperti peta keputusan orang lain.
Menara kaca yang dibina dengan tangan yang tidak pernah menjejakkan kaki ke lobi mereka. Jalan raya yang diturap oleh pekerja yang tidak mempunyai kereta. Bangunan yang direka oleh arkitek yang tidak akan pernah tinggal di dalamnya. Hafiz mengetuk pintu. Encik Razali, ada mesyuarat dengan rakan kongsi jam 9. Batalkan. Hafiz berkelip. Batalkan atau jadwalkan semula? Jadwalkan semula dan beritahu Cik Suraya datang dalam 10 menit. Apabila Cik Suraya masuk, dia mendapati Encik Adam berdiri di hadapan tingkap dengan fail di tangan dan ekspresi yang belum pernah dilihatnya dalam tahun-tahun bekerja dengannya. Ia bukan wajah seseorang yang akan memberi arahan. Ia adalah wajah seseorang yang baru sahaja membuat keputusan yang dia tahu akan menelan belanja. Cik Suraya, saya ingin melaksanakan kenaikan gaji berperingkat untuk semua kaki tangan operasi. Bermula dari peringkat paling rendah. Saya mahu projek ini siap sebelum akhir bulan. Cik Suraya membuka buku catatannya. Berapa banyak yang kita bincangkan? Peningkatan sebenar, bukan kosmetik. Biar orang merasakannya. Encik Razali, itu akan menjejaskan margin operasi suku tahunan. Rakan kongsi akan bertanya. Biarkan mereka bertanya. Saya akan jawab. Cik Suraya memandangnya selama 1 saat lebih lama daripada yang diperlukan. Dia adalah seorang wanita yang telah bertahun-tahun memproses keputusan korporat tanpa berkelip, tetapi ini berbeza. Ini tidak datang dari bahagian keuangan maupun unjuran keuntungan. Ia datang dari suatu tempat yang lebih dalam. Bolehkah saya bertanya apa yang mendorong perubahan ini? Katanya dengan berhati-hati. Encik Adam memandangnya. Seutas dodol kelapa. Jawabnya dan tidak menjelaskan apa-apa lagi. Malam itu, Puan Aminah tiba di apartemennya dengan kaki yang letih dan beg galas yang lebih ringan dari biasa. Dia telah menjual semua dodol hari itu sebelum jam 4 petang. Dia mengira wang di atas meja dapur dengan keseriusan yang sama seperti seorang arkitek menyemak pelannya. Setiap ringgit di tempatnya. Setiap angka dicatat dalam buku catatan. Danish sedang duduk di hadapannya membuat kerja rumah dengan lampu condong ke arah buku catatannya. Kerana mentol siling telah rosak beberapa hari, dan penggantiannya adalah salah satu perbelanjaan yang sentiasa tiba di belakang yang mendesak. Bagaimana hari ini? Tanyanya tanpa mengangkat pandangan. Baik, semuanya sudah terjual. Semua? Danish mengangkat pandangan dan tersenyum. Itu adalah senyuman ayahnya. Puan Aminah telah berfikir banyak kali tanpa pernah memberitahunya. Lebar, tanpa ragu, dari jenis yang tidak mengira berapa banyak ruang yang diambil. Berapa banyak lagi yang kita perlukan? Tanyanya. Puan Aminah ragu-ragu. Danish telah berbulan-bulan tidak bertanya angka itu. Pada mulanya dia kerap bertanya, dengan kegelisahan kanak-kanak yang merasa bersalah kerana membebankan ibunya. Kemudian dia berhenti bertanya dan Puan Aminah tidak pernah tahu sama ada kerana dia telah belajar untuk mempercayai atau kerana dia telah belajar untuk tidak berharap. Masih kurang, kata Puan Aminah dengan jujur. Tetapi tidak kurang banyak. Danish mengangguk, kembali kepada buku catatannya. Mama, apa? Apabila tiada apa-apa lagi yang kurang, Mama akan berhenti menjual dodol? Puan Aminah memandangnya. Saya belum tahu. Saya rasa Mama tidak patut, kata Danish dengan keseriusannya yang kadang-kadang membingungkan. Nenek selalu berkata kerja yang Mama buat dengan tangan Mama adalah milik Mama dengan cara yang berbeza daripada yang lain. Yang tiada sesiapa boleh ambil dari Mama. Puan Aminah meletakkan pensel di atas buku catatan. Dia berusia 12 tahun. 12 tahun. Dan sudah memetik kata-kata moyangnya dengan ketepatan yang tidak dapat dicapai oleh mana-mana orang dewasa di sekelilingnya. Bila nenek beritahu kamu begitu? Tanya Puan Aminah. Tahu betul bahawa dia tidak pernah mengenalinya. Mama yang beritahu saya, jawab Danish tanpa mengangkat pandangan. Malam Mama mula membuat dodol. Mama kata itu yang nenek ajar. Puan Aminah tidak menjawab apa-apa. Dia bangun, pergi ke dapur dan mengisi periuk dengan air. Bukan kerana dia perlu memasak pada ketika itu, tetapi kerana kadang-kadang dia perlu melakukan sesuatu dengan tangannya agar tidak menangis di hadapan anaknya. Apa yang berlaku beberapa hari kemudian di bangunan itu adalah sesuatu yang Puan Aminah tidak dapat jangka. Cik Suraya memanggilnya ke pejabatnya pada awal pagi. Puan Aminah tiba dengan troli berhenti di koridor, tertanya-tanya jika dia telah melakukan sesuatu yang salah. Jika ada sesiapa yang mengeluh tentang dodol, jika dia telah melampaui batas tanpa disedari, Cik Suraya menerimanya sambil berdiri dengan fail di tangan dan ekspresi yang sukar dibaca. Sila duduk, Puan Aminah. Dia duduk di hujung kerusi seperti biasa. Mulai tempoh gaji seterusnya, gaji awak akan diselaraskan. Cik Suraya membuka fail.
dan meluncurkan sehelai kertas di atas meja. Ini adalah kenaikan sebenar, bukan penyelarasan inflasi. Ia terpakai untuk awak dan untuk semua kaki tangan operasi bangunan. Puan Aminah melihat angka di atas kertas, membacanya sekali, kemudian membacanya sekali lagi. Kerana kali pertama dia fikir dia salah faham. Dia tidak salah faham. Kenapa? Tanyanya. Itu adalah satu-satunya perkataan yang dia jumpa. Keputusan pengurusan AM, jawab Cik Suraya dengan neutraliti profesional, tetapi sesuatu dalam pandangannya mengatakan lebih daripada yang diakui oleh kata-katanya. Encik Razali tahu bahawa saya, Cik Suraya memotong Puan Aminah dengan lembut. Saya hanya perlu tahu sama ada awak menerima syarat-syarat baru itu. Puan Aminah melihat kertas itu sekali lagi. Ada sebahagian darinya yang ingin bertanya lebih lanjut, yang ingin memahami mengapa, yang ingin tahu jika ada sesuatu di sebalik ini, jika ia akan membebankannya sesuatu yang belum dilihatnya, kerana kehidupan telah mengajarnya dengan sabar yang kejam, bahawa perkara baik yang datang tanpa amaran hampir selalu membawa cetakan kecil yang tiada siapa baca sehingga terlambat. Tetapi sebahagian lagi, lebih kecil, lebih letih, lebih jujur, hanya ingin menerima. Saya terima, katanya. Cik Suraya mengangguk dan menghulurkan tangannya. Puan Aminah menyalaminya dengan kedua-dua belah tangan. Seperti biasa. Petang itu, tanpa mengetahui dengan tepat mengapa, Encik Adam turun ke lobi tepat jam 6 apabila shift pembersihan hampir berakhir. Puan Aminah keluar dari pintu perkhidmatan dengan beg galas di bahu dan botol kosong di tangan. Dia melihatnya dari jauh dan berhenti seketika. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan ukuran tepat seseorang yang memutuskan berapa banyak ruang yang harus diberikan sebelum mengetahui apa yang akan datang. Selamat petang, Encik Razali. Selamat petang. Dia menunjuk botol kosong itu. Awak jual semuanya? Semuanya. Sebelum pukul 5, Encik Adam mengangguk. Ada sesuatu dalam posturnya yang berbeza dari lelaki di lampu isyarat beberapa hari yang lalu. Kurang tergesa-gesa, kurang jarak. Awak bercakap dengan Cik Suraya hari ini? Ya. Baiklah. Puan Aminah memandangnya terus seperti kebiasaannya. Kenapa awak buat begitu? Itu bukan soalan kesyukuran. Ia adalah soalan sebenar jenis yang tidak menerima jawaban korporat. Encik Adam mengambil sedikit masa untuk menjawab. Dan apabila dia melakukannya, dia tidak menggunakan nada CEO. Kerana saya membaca fail awak dan saya melihat awak telah lebih setahun menjadi yang pertama tiba dan yang terakhir pulang. Dan saya bertanya kepada diri sendiri, berapa ramai lagi seperti awak di bangunan ini yang saya tidak pernah ambil masa untuk melihat? Puan Aminah tidak menjawab serta-merta. Di luar, kota terus dengan rentaknya. Kereta, hon, bas, yang lalu setiap 20 menit dan yang dia tidak pernah boleh mengejar tanpa kehilangan maruah. Ramai katanya akhirnya. Saya tahu sekarang, jawabnya. Ada jeda yang tidak canggung, jenis yang berlaku apabila dua orang sedang menilai sesuatu yang belum ada namanya. Terima kasih, kata Puan Aminah. Itu sahaja, tanpa hiasan. Jangan ucapkan terima kasih kepada saya lagi, jawab Encik Adam. Dan dalam suaranya ada sesuatu yang kedengaran aneh seperti amaran kepada dirinya sendiri, seolah-olah dia bercakap kepada dirinya sendiri sama seperti kepada wanita itu. Puan Aminah sedikit mengerutkan kening, tetapi tidak bertanya. Dia mengucapkan selamat tinggal dengan tunduk ringkas seperti biasa dan berjalan ke perhentian bas dengan belakang lurus dan botol kosong di bawah lengannya. Encik Adam melihatnya pergi dari pintu masuk lobi dan buat pertama kali dalam masa yang lama. Daripada kembali ke pejabatnya untuk menyemak laporan, dia berdiri di situ tanpa melakukan apa-apa secara khusus, hanya memikirkan apa yang Wang lihat, apa yang tidak dilihat, dan semua yang dia telah berhenti melihat terlalu lama. Yakin bahawa berjaya adalah sama dengan memahami dunia. Malam itu, buat pertama kali dalam beberapa tahun, Encik Adam Razali tiba di rumah sebelum gelap sepenuhnya. Dan itu, walaupun kelihatan kecil, adalah permulaan sesuatu yang tiada sesiapa pun dapat bayangkan. Ada satu mesyuarat yang Encik Adam Razali telah menangguhkan selama berminggu-minggu. Ia bukan dengan pelanggan, bukan dengan bank, ia adalah dengan rakan kongsinya sendiri. Ketiga-tiga lelaki yang telah membina pembinaan perdana bersama-sama dengannya sejak tahun-tahun awal, apabila syarikat itu hanyalah nama di atas kertas dan hutang yang tiada bank ingin membiayai. Encik David Tan, yang tertua di antara ketiga-tiganya, mengendalikan bahagian kewangan dengan ketepatan seseorang yang telah belajar untuk tidak mempercayai angka yang menggembirakan. Apabila Encik Adam masuk ke bilik mesyuarat pagi itu,
Encik David sudah meletakkan laporan penyelarasan gaji di atas meja terbuka pada halaman kos yang diunjurkan dengan 2 baris digariskan merah. 43 orang, kata Encik David, tanpa pendahuluan, tanpa selamat pagi, tanpa kopi, peningkatan purata 18% dalam satu pergerakan, tanpa merujuk kepada lembaga pengarah. Encik Adam duduk, menyilangkan tangan di atas meja. Selamat pagi, Encik David. Encik Imran, rakan kongsi ketiga, yang sehingga ketika itu sedang melihat teleponnya, meletakkannya terbalik di atas meja. Itu adalah isyarat antara mereka bahwa sesuatu memerlukan perhatian penuh. Apa yang berlaku? Tanya Encik Imran secara langsung. Kerana saya kenal awak 20 tahun, dan ini bukan keputusan kewangan, ini sesuatu yang lain. Encik Adam memandang mereka satu persatu. Sebotol dodol kelapa, jawabnya. Ketiga-tiga rakan kongsi memandangnya seolah-olah dia bercakap dalam bahasa lain. Jelaskan, kata Encik David, dan Encik Adam melakukannya. Dia menceritakan segalanya. Lampu isyarat, Puan Aminah, fail itu, bilik mesyuarat, perbualan di lobi. Tanpa hiasan korporat, tanpa justifikasi strategik. Hanya fakta-fakta dalam urutan ia berlaku. Dengan kejujuran yang tidak selesa yang telah dia amalkan sejak botol itu tiba di dapurnya. Apabila selesai, bilik itu senyap. Encik Gopal adalah yang pertama bercakap. Dan kenaikan gaji untuk 43 orang ini adalah kerana awak melihat seorang pekerja menjual dodol di jalan. Kenaikan gaji untuk 43 orang ini adalah kerana saya telah bertahun-tahun tidak melihat apa yang berlaku di syarikat saya sendiri, jawab Encik Adam. Dan itu adalah kesilapan yang perlu saya perbetulkan. Encik David menutup laporan itu. Ia akan menjejaskan margin suku tahunan. Saya tahu. Pelabur akan bertanya. Saya juga tahu. Dan apa yang akan awak beritahu mereka? Encik Adam tidak teragak-agak. Kebenarannya, bahwa kami memutuskan untuk menjadi syarikat yang melayan pekerjanya dengan baik dan itu dalam jangka panjang adalah pelaburan terbaik yang ada. Encik Imran menghela nafas kecil. Ia bukan ketawa. Ia adalah bunyi seseorang yang baru sahaja mengenali sesuatu yang tidak dijangka ditemui. 15 tahun yang lalu, kata Encik Imran perlahan, apabila kita memulakan ini, awaklah yang memberitahu kami perkara yang sama, bahawa syarikat itu harus berbeza, bahawa kita akan menjaga pekerja kita lebih baik daripada sesiapa pun. Encik Adam tidak menjawab. Apa yang berlaku di tengah-tengah itu? Tanya Encik Imran. Dan soalan itu tidak menghakimi, hanya kejujuran yang datang dari 2 dekad perkenalan. Kejayaan berlaku, jawab Encik Adam dengan suara perlahan. Dan saya leka. Puan Aminah tidak tahu apa-apa tentang mesyuarat itu. Pada hari yang sama, dia berada di tingkat 16 membersihkan tingkap koridor selatan apabila teleponnya bergetar di dalam poket apronnya. Ia adalah nombor yang tidak disimpan dalam simpanan. Dia membiarkannya bergetar. Dia mempunyai peraturan. Semasa waktu kerja, telepon adalah untuk kecemasan. Segala yang lain boleh menunggu. Apabila dia selesai tingkat itu dan turun ke kawasan rehat untuk makan tengah hari, dia mendengar mesej itu. Ia dari klinik. Ada tempat kosong di bilik bedah untuk pembedahan Danish, pembatalan saat-saat akhir. Mereka mempunyai 48 jam untuk mengesahkan dan membayar baki tertunggak. 48 jam. Puan Aminah duduk di bangku di kawasan rehat dengan telefon di tangan dan bekas makan tengah hari yang belum dibuka di hadapannya. Dia tidak menangis. Dia tidak bangun secara tiba-tiba. Dia kekal diam sepenuhnya selama hampir seminit penuh. Seperti yang dilakukan oleh orang apabila berita terlalu besar. Untuk badan dan minda memerlukan sedikit masa untuk bersetuju. Dia membuka buku catatannya, mencari halaman tempat dia menyimpan kira-kira, menjumlahkan apa yang telah disimpan, apa yang telah dikumpul dengan dodol, bayaran pertama gaji baru yang belum tiba. Kurang, tidak banyak, tetapi masih kurang. Dia menutup buku catatannya, menyimpan teleponnya, membuka bekas makan tengah hari, dan makan dalam diam, dengan disiplinnya yang bukan dingin, tetapi perisai seorang wanita yang telah belajar, bahawa runtuh pada masa yang salah tidak menyelesaikan apa-apa untuk sesiapa pun. Dia mempunyai 48 jam, dan selagi ada masa ada kemungkinan, apa yang tiada sesiapa jangkakan, adalah apa yang berlaku petang itu di bangunan itu. Zara, arkitek dari tingkat 4, yang merupakan pelanggan dalaman pertama, Puan Aminah, melalui kawasan rehat untuk mencari kopi, dan mendapatinya di sana sendirian, dengan buku catatan tertutup di atas meja dan ekspresi yang Zara kenali serta-merta, kerana ia adalah sama seperti yang pernah dilihatnya pada ibunya sendiri bertahun-tahun yang lalu, wajah seseorang yang sedang mengira sesuatu yang tidak terhitung. "Awak baik-baik saja?" tanya Zara.
Puan Aminah mengangkat pandangan. Ya, itu adalah jawaban biasanya, cepat, bersih, tanpa retakan yang kelihatan. Tetapi Zara tetap duduk. Puan Aminah, boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi? Boleh. Dodol yang awak jual itu untuk sesuatu yang spesifik? Seseorang memberitahu saya sesuatu tentang anak awak, tetapi saya tidak tahu sama ada benar dan saya tidak mahu campur tangan. Puan Aminah memandangnya. Mengira, seperti biasa dia mengira sebelum bercakap. Zara muda, baik hati dan tidak mempunyai wajah orang yang bertanya untuk bercerita kemudian, tetapi itu tidak selalu menjadi jaminan yang cukup. Anak saya memerlukan pembedahan, katanya, akhirnya dengan penjimatan perkataan yang dia gunakan apabila sesuatu terlalu penting untuk dikelilingi dengan hiasan. Saya sedang mengumpul baki yang insurans tidak meliputi. Berapa banyak yang kurang, itu bukan. Saya tidak akan meminjamkan uang kepada awak atau memberi simpati. Potong Zara dengan terus terang. Saya bertanya kerana ada sesuatu yang ingin saya cadangkan, dan saya perlu tahu sama ada ia masuk akal atau tidak. Puan Aminah menunggu. Saya mempunyai akaun di media sosial, di mana saya memuat naik perkara berkaitan kerja, reka bentuk, proses, jenis kandungan seperti itu. Ramai orang mengikutinya. Jika awak benarkan saya menunjukkan dodol awak di sana, bagaimana awak membuatnya, cerita resipi nenek awak, saya jamin sebelum malam esok awak akan menjual lebih banyak daripada yang awak jual sepanjang minggu. Senyap. Puan Aminah memproses cadangan itu dengan kelambatannya, yang bukan keraguan, tetapi rasa hormat terhadap keputusan penting. Saya tidak mahu pembedahan itu disebut, katanya. Tidak disebut, hanya dodol, hanya cerita resipi itu. Saya juga tidak mahu muka mangsa. Tidak juga, saya bersumpah. Puan Aminah memandang tangannya, tangan yang sama yang telah membuat dodol, yang telah membersihkan 30 tingkat, yang telah membuka pili air supaya Danish tidak mendengar ibunya menangis. Baiklah, katanya. Apa yang berlaku dalam beberapa jam berikutnya melebihi apa yang sesiapapun daripada mereka berdua telah kira. Zara merakam Puan Aminah petang itu di dapur kecil apartemennya, sebelum gelap sepenuhnya, tanpa skrip, tanpa penapis yang berlebihan. Hanya Puan Aminah dengan tangannya menguli doh kelapa, menjelaskan dengan suara yang tenang dan tepat, bagaimana neneknya telah mengajarnya, bahwa nisbah tepat antara manis dan masin adalah rahasia setiap perkara yang dibuat dengan baik, bukan hanya marzipan. Nenek saya berkata, tanpa sedikit garam manis tidak ada rasa. Jelas Puan Aminah sambil membentuk bebola, dengan kemahiran yang datang dari bertahun-tahun, bukan beberapa hari, bahwa kontraslah yang membuat sesuatu mempunyai rasa sebenar. Zara, di belakang kamera tersenyum tanpa berkata apa-apa. Video itu berdurasi 42 saat. Keesokan paginya, apabila Puan Aminah tiba untuk shiftnya, dia menerima message daripada orang yang bertanya di mana mereka boleh membeli dodol. Zara menulis kepadanya pada jam 7 pagi, sudah 4.000 tontonan. Masih meningkat. Menjelang tengah hari telah tiba pesanan dari 3 tingkat berbeza di bangunan itu, dari 2 perniagaan di kejiranan yang telah melihat video itu, dan dari seorang wanita yang tinggal 6 lorong jauhnya dan bertanya jika dia membuat penghantaran. Puan Aminah menjawab semua mesej semasa rehat makan tengah hari, dengan buku catatan terbuka, mencatat kuantiti dan alamat dengan keseriusan yang sama seperti dia menyimpan kira-kira. Dia tidak tersenyum seperti orang yang menerima hadiah yang tidak dijangka. Dia tersenyum seperti orang yang melihat rancangan itu berfungsi. Petang itu Hafiz masuk ke pejabat Encik Adam, dengan ekspresi yang bercampur baur kekeliruan dan sesuatu yang menyerupai kekaguman yang tidak disengajakan. Encik Razali, awak nampak video yang tersebar di media sosial? Encik Adam mengangkat pandangan dari dokumen. Video apa? Hafiz menunjukkan skrin teleponnya. Encik Adam melihat Puan Aminah, tangannya, kelapa, botol kaca neneknya, dan mendengar frasa tentang garam dan manis dengan perhatian yang diberikan seseorang apabila sesuatu yang kecil tiba-tiba mengandungi segala yang penting. Berapa banyak tontonan? Tanyanya. Apabila saya melihatnya, 8.000. Sekarang saya tidak tahu. Encik Adam memulangkan telepon tanpa berkata apa-apa. Hafiz menunggu beberapa saat. Awak nak saya buat sesuatu tentangnya? Jangan sentuh apa-apa, jawab Encik Adam. Hafiz mengangguk dan keluar. Encik Adam terus memandang ruang di mana skrin itu berada. Dia teringat Puan Aminah menjawab pesanan semasa rehat makan tengah hari. Dia teringat Danish membuat kerja rumah di bawah lampu condong. Dia teringat ayahnya memberitahu dia bahawa kerja yang memerlukan usaha adalah satu-satunya yang mengajarmu sesuatu.
dan dia teringat amaran yang telah diberikannya kepada Puan Aminah 2 hari sebelumnya di lobi. Jangan ucapkan terima kasih kepada saya lagi, kerana dia belum memberitahunya apa yang Cik Suraya temui pagi itu semasa menyemak fail insurans perubatan kaki tangan. Satu klausa kecil yang terkandung dalam kontrak kolektif yang tiada siapa yang mengemas kininya selama bertahun-tahun. Satu klausa yang menetapkan bahawa dalam kes campur tangan pembedahan tanggungan langsung pekerja dengan lebih dari 12 bulan perkhidmatan berterusan, syarikat boleh melanjutkan perlindungan perubatan secara luar biasa di bawah kelulusan pengurusan AM. Puan Aminah telah berkhidmat setahun 3 bulan. Kelulusan pengurusan AM adalah dia, dan dia masih belum menandatangani apa-apa, kerana dia ingin melakukannya dengan betul, tanpa tergesa-gesa, tanpa kelihatan seperti amal, tanpa Puan Aminah merasa berhutang kepada sesiapa. Dia ingin apabila ia berlaku, ia terasa seperti apa adanya, hutang yang syarikat ada dengannya, bukan bantuan yang dia berikan kepadanya. Perbezaan itu, yang bagi ramai akan kelihatan tidak penting, bagi Encik Adam Razali adalah satu-satunya yang penting. Dia mengambil fail, mencari helaian itu dan menandatangani. Puan Aminah pulang ke rumah malam itu dengan lebih banyak pesanan daripada yang dapat dipenuhinya dalam seminggu dan hatinya sesak oleh 48 jam yang terus berlari dalam fikirannya seperti jam yang tidak mempunyai butang jeda. Danish sudah makan malam. Dia berada di biliknya membaca dengan posturnya yang diminta oleh doktor agar diperbetulkan dan yang dia perbetulkan setiap kali dia ingat bahawa itu bukan selalu. "Mama," katanya apabila mendengar dia masuk. Mama keluar dalam video. Puan Aminah menjenguk ke pintu bilik. "Kamu lihat, 3 rakan sekolah saya hantar," katanya sambil tersenyum. Mereka kata resipi Mama terkenal. Puan Aminah masuk, duduk di tepi katilnya, dan seketika hanya memandangnya. 12 tahun. Tulang belakang yang tidak sepatutnya dibebani, pembedahan yang tidak boleh ditunggu lama, dan senyuman yang sama, persis dengan lelaki yang dia cintai dan yang sudah tiada. "Danish," katanya. "Apa? Ada ruang di bilik bedah untuk pembedahan awak. Kita ada sedikit masa untuk mengesahkan." Budak itu meletakkan buku perlahan-lahan. "Kita ada wang?" Puan Aminah teragak-agak tepat 1 saat. "Kita akan ada. Itu bukan satu pembohongan. Itu satu janji. Dan ada perbezaan besar antara kedua-duanya, walaupun kedua-duanya hidup dalam wilayah yang sama, yaitu ketidakpastian." Danish memandangnya dengan mata yang melihat lebih daripada apa yang mereka katakan. "Mama pasti." "Saya sedang usahakannya," jawabnya, dengan kejujuran yang sentiasa dijanjikannya. Danish mengangguk, kembali membuka buku dan kemudian, tanpa mengangkat pandangan, berkata sesuatu yang Puan Aminah tidak akan lupakan untuk masa yang lama. Mama sentiasa mencari jalan, sentiasa." Puan Aminah keluar dari bilik, pergi ke dapur, mengisi periuk dengan air. Kali ini bukan untuk menangis, ia adalah untuk membuat lebih banyak dodol, kerana masa berlalu, kerana Danish memerlukan operasi itu dan kerana neneknya betul. Maruah bukan dipinta, ia diusahakan, sentiasa diusahakan. 48 jam tidak menunggu sesiapa. Puan Aminah tahu itu lebih baik daripada sesiapapun. Dia telah menghabiskan malam membuat dodol, menjawab pesanan, mencatat angka dalam buku catatannya dengan tulisan kecil yang sama yang dia gunakan apabila dia ingin semua muat dalam satu halaman. Pada jam 2 pagi dia memadam dapur. Pada jam 5 pagi dia terjaga semula. Danish sedang tidur. Dia mengira wang untuk kali ketiga, seolah-olah angka-angka itu akan berubah jika dia memberinya satu lagi peluang. Ia tidak berubah. Kurang daripada hari sebelumnya berkat video dan pesanan baru. Tetapi masih kurang. Dia menyimpan wang kertas itu, menutup buku catatannya dan bersiap untuk waktu kerjanya. Ada sesuatu yang tidak akan dia lakukan, meminta. Dia tidak akan menelepon sesiapa dengan tangan dihulurkan. Dia tidak akan menerbitkan ceritanya dengan wajah kekalahan, supaya orang asing merasa kasihan kepadanya. Jika wang itu tiba, ia akan tiba kerana kerjanya, kerana tangannya, kerana resipi neneknya, dan kerana 30 tingkat yang telah lebih setahun ditinggalkannya bersih sebelum sesiapa menjejakinya. Begitulah dia hidup selama ini. Begitulah dia akan teruskan. Cik Suraya tiba di bangunan pagi itu dengan fail yang ditandatangani oleh Encik Adam di tangan, dan tanggung jawab yang dirasakannya lebih berat daripada biasa. Ia bukan dokumen yang rumit, ia adalah lanjutan perlindungan perubatan, 2 halaman, 1 tanda tangan, tetapi apa yang diwakilinya bagi orang yang akan menerimanya adalah sesuatu yang Cik Suraya, selepas bertahun-tahun dalam sumber manusia, kenali serta-merta.
Ia adalah jenis berita yang mengubah tekstur sepanjang hari. Dia menunggu Puan Aminah selesai tingkat 22. Dia melihatnya tiba di koridor dengan troli dengan ketepatan masanya yang tidak pernah gagal dan mendekat tanpa tergesa-gesa. Puan Aminah, apabila awak selesai, saya perlukan 5 menit dengan awak. Puan Aminah memandangnya, mengangguk. Mereka masuk ke bilik rehat kaki tangan yang kecil. Cik Suraya menutup pintu, duduk di hadapannya dan membuka fail tanpa pendahuluan kerana dia telah belajar bahawa dengan orang tertentu, berdolak dalih adalah satu penghinaan. Menyemak kontrak kaki tangan, saya menemui satu klausa perlindungan perubatan luar biasa untuk tanggungan langsung pekerja dengan lebih dari 12 bulan perkhidmatan berterusan. Awak layak, dia meluncurkan dokumen di atas meja. Pengurusan AM sudah meluluskannya. Ini meliputi baki tertunggak pembedahan anak awak. Wan Aminah tidak bercakap. Memandang kertas itu, membaca baris pertama, kemudian baris kedua. Kemudian dia mengangkat pandangan ke arah Cik Suraya dengan ekspresi yang belum lagi gembira. Ia adalah ekspresi seseorang yang telah belajar untuk mengesahkan sebelum merasa. Adakah ini wujud sebelum ini? Tanyanya tentang klausa itu. Ya, ia sentiasa ada dalam kontrak kolektif. Dan kenapa tiada sesiapa memberitahu saya? Cik Suraya tidak mengalihkan pandangannya. Kerana tiada sesiapa yang menyemaknya selama bertahun-tahun. Itu adalah kesilapan syarikat Puan Aminah, dan dokumen ini adalah pembetulan kesilapan itu. Senyap. Puan Aminah membaca semula kertas itu. Kali ini perlahan-lahan, baris demi baris, dengan perhatian yang dia berikan kepada perkara yang benar-benar penting. Apabila dia sampai ke penghujung, dia melihat tanda tangan itu. Dia mengenali nama itu, Encik Adam Razali. Dia menutup mata seketika, hanya seketika. Apabila dia membukanya, sesuatu pada wajahnya telah berubah. Ia bukan kegembiraan, ia adalah sesuatu yang lebih dalam dan lebih tenang. Ia adalah kelegaan yang tidak berbunyi, jenis kelegaan yang datang setelah memikul sesuatu yang sangat berat untuk waktu yang lama dan tiba-tiba merasa bahawa beban itu diagihkan dengan cara yang berbeza. Adakah saya perlu melakukan sesuatu? Tanyanya dengan suara tegas. Hanya menandatangani permohonan. Saya akan uruskan selebihnya. Puan Aminah mengambil pen, menandatangani dengan kedua-dua belah tangan di atas meja, seperti yang dilakukannya dengan segala yang penting. Apa yang berlaku kemudian tidak ada dalam mana-mana rancangan. Puan Aminah keluar dari bilik itu, mengambil semula trolinya, dan meneruskan shiftnya, seolah-olah tiada apa-apa yang berubah secara luaran. Tetapi sesuatu di dalam telah terlepas. Satu ketegangan yang telah berbulan-bulan bersarang di antara bahunya, yang telah dia belajar untuk abaikan kerana dia tidak mempunyai masa untuk merasakannya, tiba-tiba tiada lagi. Dia membersihkan tingkat 23 dengan ketepatan yang sama seperti biasa, kemudian tingkat 24. Tetapi apabila dia tiba di tandas koridor utara tingkat 25 dan menutup pintu, dia duduk di tepi singki, menutup mulutnya dengan tangan dan menangis. Bukan kerana kesedihan, tetapi kerana sesuatu yang pelik, yang tidak mempunyai nama yang tepat, tetapi yang semua ibu yang telah berjuang sendirian untuk anak-anak mereka kenali serta-merta. Tangisan yang datang apabila tidak perlu lagi menjadi kuat buat seketika, apabila bahaya telah berlalu dan badan akhirnya membenarkan dirinya, merasakan apa yang minda tidak benarkan rasa selagi ada perkara yang perlu diselesaikan. Dia menangis selama 3 menit. Kemudian dia membasuh muka dengan air sejuk, melihat dirinya di cermin, menarik nafas, dan kembali bekerja. Encik Adam tidak tahu tentang 3 menit itu. Dia tidak pernah tahu. Apa yang dia tahu petang itu juga adalah Cik Suraya telah menyerahkan dokumen itu dan Puan Aminah telah menandatanganinya. Dia memaklumkannya dengan mesej ringkas. Puan Aminah telah menandatangani permohonan. Proses sedang berjalan. Encik Adam membaca mesej itu, meletakkan telefon di atas meja dan terus memandang kota dari tingkap pejabatnya di tingkat 30. Dia teringat amaran yang telah diberikannya kepada Puan Aminah beberapa hari yang lalu. Jangan ucapkan terima kasih kepada saya lagi. Sekarang dia faham mengapa dia berkata begitu, kerana dia tahu bahawa pada suatu ketika akan ada sesuatu yang konkret yang akan mewajarkan rasa syukur yang sebenar. Bukan rasa syukur yang spontan yang orang tunjukkan apabila tidak tahu apa lagi yang hendak dikatakan. Yang lain, yang datang dari dalam dan mempunyai berat. Apa yang tidak dia kira ialah apa yang akan dia rasakan. Ia bukan kebanggaan. Kebanggaan dia kenal baik. Dia telah bertahun-tahun mengenalinya dalam dirinya setiap kali dia menutup kontrak penting. Ini berbeza.
Ia lebih menyerupai kepuasan membetulkan sesuatu yang telah salah terlalu lama, seperti apabila sebuah struktur telah bertahun-tahun dengan kelemahan yang tidak kelihatan dan akhirnya seseorang melihatnya, menunjuknya dan membaikinya sebelum ia runtuh. Malam itu, Encik Adam melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya sejak ayahnya masih hidup. Dia menelepon anak sulungnya, Ryan, bukan untuk bertanya tentang markah, bukan untuk memindahkan wang untuk perbelanjaan, hanya untuk bercakap. Anaknya Ryan, yang berusia 17 tahun dan mempunyai hubungan dengan ayahnya yang dibina terutamanya atas keheningan yang sopan dan jarak yang hormat, lambat menjawab. Apabila dia menjawab, suaranya mempunyai campuran terkejut dan berhati-hati yang ada pada anak-anak apabila seorang ayah yang tidak menelepon tiba-tiba menelepon. "Semua baik, Papa." "Semua baik," jawab Encik Adam. "Hanya ingin tahu bagaimana awak." Jeda. "Betul-betul?" "Betul-betul." Ryan mengambil sedikit masa, seolah-olah dia sedang menyelaraskan semula perbualan. "Saya baik. Saya ada peperiksaan hari ini. Bagaimana keputusan awak?" "Saya rasa baik. Saya belum tahu mata pelajaran apa." "Sejarah." Encik Adam tersenyum sedikit. "Bahagian mana?" Dan Ryan, dengan ketidakpercayaan yang hilang apabila dia menyadari bahwa soalan itu tulus, mula bercakap. Dia bercakap tentang kelas, tentang gurunya, tentang perdebatan yang mereka adakan mengenai keputusan bersejarah yang kelihatan betul pada masanya dan kemudian ternyata satu kesilapan. Dia bercakap selama hampir 20 menit tanpa Encik Adam perlu memaksa sebarang jawaban. Apabila mereka meletakkan telefon, Encik Adam kekal dengan telefon di tangannya. 20 menit. Anaknya telah bercakap selama 20 menit berturut-turut dengannya, sesuatu yang tidak berlaku sejak Ryan berusia 8 tahun dan masih belum belajar bahwa ayahnya sentiasa sibuk. Apa yang diperlukan hanyalah bertanya. Malam itu juga, Puan Aminah menelepon klinik, mengesahkan pembedahan itu. Operator memberinya tarikh, masa, dan arahan sebelum ini. Puan Aminah mencatat semuanya dalam buku catatannya dengan tulisan kecil yang sama seperti biasa. Tetapi kali ini perkataan-perkataan itu mengambil lebih banyak ruang daripada biasa, kerana tangannya tidak bergetar kerana cemas, tetapi kerana sesuatu yang sama sekali berbeza. Apabila dia menutup telefon, dia pergi ke bilik Danish. Dia sedang membaca, seperti kebiasaannya. Dia mengangkat pandangan apabila melihat ibunya masuk. "Apa yang berlaku?" tanyanya. Kerana dia mengenali wajah ibunya lebih baik daripada sesiapa pun di dunia. Puan Aminah duduk di sisinya di atas katil, memegang tangannya dan memicitnya perlahan. Seperti yang dilakukan oleh Danish di bilik perundingan pada hari itu, apabila doktor bercakap dan Danish adalah yang memberikan kekuatan. "Pembedahan kamu sudah disahkan," katanya. Danish tidak menjerit, tidak melompat. Dia memandangnya selama 1 saat yang panjang dengan mata yang melihat segalanya, dan kemudian meletakkan kepalanya di bahu ibunya dengan kebiasaan yang sama seperti bersandar pada sesuatu yang dia tahu tidak akan menyerah. "Saya cakap Mama sentiasa mencari jalan," bisiknya. Puan Aminah tidak menjawab. Dia memeluk bahunya, menariknya mendekat, dan kedua-duanya kekal begitu dalam diam di bilik kecil itu dengan lampu condong dan buku-buku bertimbun dan tingkap yang menghadap jalan yang tidak cantik, tetapi milik mereka. Di luar, kota tetap sama. Di dalam, sesuatu telah berubah selamanya. Dan yang paling penting pada ketika itu, bukanlah apa yang telah tiba, ia adalah segala yang Puan Aminah perlu harungi agar ia tiba. Pagi pembedahan Danish, Puan Aminah tiba di bangunan pada waktu biasa. Tiada siapa yang memberitahunya bahwa dia boleh tidak hadir. Dia juga tidak memintanya. Operasi itu dijadwalkan pada jam 2 petang, yang bermakna dia mempunyai masa untuk menyelesaikan shift paginya, pulang ke rumah, menukar pakaian Danish, dan membawanya ke klinik dengan ketenangan yang Danish perlu lihat padanya. Begitulah rancangannya. Begitulah dia akan melaksanakannya. Apa yang tidak dirancangnya ialah apa yang ditemuinya apabila masuk melalui pintu perkhidmatan. Zara berada di sana menunggunya. Ia bukan waktunya, bukan pintu masuknya, dan dia tidak menunjukkan wajah yang kebetulan tiba. "Apa yang awak buat di sini?" tanya Puan Aminah. "Saya datang untuk memberitahu awak bahwa hari ini awak tidak bekerja." Puan Aminah mengerutkan kening. "Zara, dengar saya." Arkitek itu mengangkat tangan. "Saya sudah bercakap dengan Cik Suraya. Awak diberi cuti bergaji penuh. Sudah ada dalam sistem. Shift awak sudah diganti." Puan Aminah membuka mulut untuk menjawab dan Zara menyambung sebelum dia sempat berbuat demikian. "Dan jangan beritahu saya awak tidak memerlukan bantuan, kerana hari ini bukan tentang memerlukan. Ini tentang awak dapat bersama anak awak dari awal pagi, tanpa tergesa-gesa, tanpa terpaksa berlari ke klinik dengan apron masih di dalam beg galas.
Senyap. Puan Aminah memandang Zara, memandang pintu perkhidmatan, memandang tangannya. Siapa yang meluluskan cuti Tri-Tri? Tanyanya. Zara tidak menjawab serta-merta. Cik Suraya, katanya akhirnya. Puan Aminah memandang tajam. Dan siapa yang memberitahu Cik Suraya? Zara mengekalkan pandangan. Pergilah bersama anak awak, Puan Aminah. Encik Adam tiada di bangunan pagi itu. Dia ada lawatan tapak di salah satu projek pembinaan di luar kota. Ia adalah semakan rutin yang telah ada dalam agendanya berminggu-minggu dan yang dalam keadaan lain dia akan serahkan tanpa berfikir dua kali. Pagi itu dia pergi sendiri, bukan kerana projek itu memerlukannya secara khusus, tetapi kerana sejak dia membaca fail Puan Aminah, sejak dia menandatangani dokumen itu, sesuatu dalam dirinya telah mula bergerak ke arah yang tidak mempunyai nama dalam mana-mana manual kepimpinan perniagaan. Dia ingin melihat dengan mata yang telah bertahun-tahun tidak digunakan, mata yang sama yang sentiasa ada pada ayahnya dan yang dia telah hilang sedikit demi sedikit apabila kejayaan membina jarak yang selesa antara dia dan dunia sebenar. Dia berjalan di tapak pembinaan selama sejam dengan jurutera yang bertanggung jawab, seorang lelaki bernama Encik Faizal yang telah bertahun-tahun di syarikat itu dan pada mulanya jelas tegang dengan kehadiran CEO yang tidak dijangka. Kemudian dia mula tenang apabila dia menyedari bahawa Encik Adam tidak datang untuk menyemak kesilapan, tetapi untuk bertanya soalan yang tidak pernah dia tanya sebelum ini. Bagaimana dengan pasukan? Kata Encik Adam pada satu ketika memandang pekerja di perancah. Encik Faizal memandangnya sekilas. Prestasi kan? Pasukan, orang-orang. Bagaimana mereka? Encik Faizal mengambil masa sesaat untuk mengubah daftar. Ada seorang budak baru yang telah 3 minggu. Dia bekerja dengan baik, tetapi jelas dia masih belajar. Dia menunjuk secara diam-diam ke arah seorang pemuda di tingkat 3. Dia hantar wang kepada keluarganya di negeri lain. Dia tinggal di rumah tumpangan berhampiran tapak projek. Hampir tidak belanja apa-apa untuk dapat hantar lebih banyak. Encik Adam memandang pemuda itu tanpa disedari. Muda, fokus. Dengan pergerakan berhati-hati seseorang yang tahu dia sedang belajar dan tidak boleh membuat kesilapan. Siapa namanya? Ali. Dia ada semua peralatan keselamatan lengkap. Ya, sejak perubahan bulan lepas, semua orang ada. Encik Faizal memandangnya dengan ekspresi yang ada sedikit pengiktirafan. Budak-budak perasan, Encik Razali. Perubahan dalam protokol. Ada komen. Baik atau buruk? Tiada yang buruk. Encik Adam mengangguk. Terus berjalan. Pada pukul 12 tengah hari, Puan Aminah dan Danish tiba di klinik. Danish membawa beg galas kecilnya dengan buku yang sedang dibacanya. Sehelai pakaian ganti dan font kepala yang hampir menjadi sebahagian daripada dirinya. Puan Aminah membawa beg galasnya dengan dokumen, insurans, buku catatan dan bekas makanan yang tiada sesiapa memintanya, tetapi yang dia telah sediakan juga kerana dia perlu tiba dengan sesuatu yang dibuat dengan tangannya. Di kaunter penerimaan mereka menunggu tanpa barisan, tanpa menunggu lama, tanpa labirin borang, yang kadang-kadang seolah-olah direka untuk meletihkan orang sebelum mereka sampai kepada dokter. Cik Suraya telah menyelaraskan segalanya dengan klinik sehari sebelumnya. Puan Aminah menyedarinya, tidak berkata apa-apa. Danish adalah yang bercakap sementara mereka menunggu di bilik praoperasi dengan jubah yang terlalu besar untuknya dan yang membuatnya kelihatan lebih kanak-kanak daripada usianya. Mama? Apa? Mama gementar? Tidak. Danish memandangnya dengan ekspresinya yang bermaksud, saya tahu Mama berbohong, tetapi saya tidak akan memaksa. Sedikit Puan Aminah membetulkan. Saya juga, akui Danish, tapi hanya sedikit. Dokter kata ini pembedahan yang mereka sering lakukan, rutin bagi mereka. Bagi mereka. Bagi kita juga boleh jadi begitu, kata Danish dengan logik 12 tahun yang tidak dapat dibantah. Jika kita memutuskan begitu, Puan Aminah memandangnya lama. Dari mana kamu dapat semua ini? Dari Mama, jawabnya tanpa ragu. Apa yang berlaku di Menara Perdana sementara Puan Aminah berada di klinik adalah sesuatu yang tiada siapa yang mengatur. Zara telah memuat naik cerita ringkas ke media sosialnya pagi itu. Tanpa mendedahkan nama, tanpa butiran perubatan, tanpa menjadikan situasi sesiapa sebagai kandungan untuk tontonan. Hanya satu frasa yang disertakan dengan foto botol dodol. Hari ini seorang yang saya kenali dan kagumi berada di tempat yang penting. Jika Anda pernah membeli dodolnya, terima kasih. Setiap botol adalah satu langkah menuju hari ini. Responnya serta-merta. Orang yang telah melihat video seminggu sebelumnya mula menulis. Rakan sekerja di bangunan itu meninggalkan message di komen. Seseorang yang tidak mengenali Puan Aminah secara pribadi menulis,
Saya tidak tahu siapa dia, tetapi saya harap semuanya berjalan lancar. Orang seperti ini layak mendapat yang terbaik. Di tingkat 4, 3 orang dari pasukan reka bentuk meletakkan sampul surat berisi wang di atas meja Zara, bukan karena ia kurang, tetapi karena mereka ingin mengambil bahagian dalam sesuatu yang terasa penting. Zara memandangnya dan tidak tahu sama ada hendak ketawa atau menangis. Dia menyimpannya, dia tidak akan mengembalikannya. Dia juga belum tahu dengan tepat apa yang harus dilakukan dengannya, tetapi ada sesuatu dalam isyarat kolektif, spontan, tanpa koordinasi atau kewajiban itu, yang mengatakan lebih banyak tentang jenis komuniti yang boleh dibina di tempat kerja daripada mana-mana polisi sumber manusia. Pembedahan itu berlangsung selama 2 jam 40 menit. Puan Aminah menghabiskannya di bilik menunggu dengan buku catatannya terbuka di atas pangkuannya, tanpa menulis apa-apa. Dia hanya memerlukannya di situ sebagai penambat, sebagai kebiasaan mempunyai sesuatu yang konkret di tangan apabila dunia dalaman terlalu banyak bergerak. Apabila doktor keluar dan memanggil namanya, Puan Aminah bangun sebelum dia selesai menyebutnya. Semua berjalan lancar, kata dokter dengan ketenangan profesional, yang pada ketika itu adalah perkara paling indah yang Puan Aminah dengar dalam masa yang lama. Pembetulan berjaya. Danish sedang pulih. Sebentar lagi boleh lihat dia. Puan Aminah mengangguk. Dia baik-baik saja? Tanyanya. Dan dalam soalan itu terkandung semua soalan lain yang tidak dapat diucapkannya. Baik sekali, dokter mengesahkan. Dengan susulan yang betul, sepatutnya tiada batasan jangka panjang. Puan Aminah kembali ke kerusinya, duduk, membuka buku catatannya pada halaman kosong dan menulis satu baris dengan tulisan kecil yang sama seperti biasa. Danish akan baik-baik saja. Dia menggarisinya. Dia membacanya sekali. Dia menutupnya. Encik Adam menerima mesej daripada Cik Suraya pada jam 5 petang, apabila dia sudah kembali ke bandar. Ia hanya berbunyi, pembedahan Danish berjaya. Dia membaca mesej itu, meletakkan telefon di atas meja dan terus memandu. Di lampu isyarat merah berikutnya dia berhenti. Ia adalah lampu isyarat yang berbeza daripada petang itu, di jalan yang berbeza dengan kereta-kereta lain di sisi. Tetapi sesuatu pada ketika itu, merah, jeda, kesunyian di dalam kereta membawanya terus kepada ingatan akan ketukan lembut pertama pada tingkapnya, botol kaca, kedua-dua tangannya. Dia memikirkan segala yang telah berlaku sejak itu. Keputusan, perbualan, mesyuarat dengan rakan kongsi, panggilan dengan Ryan, lawatan tapak, nama Ali yang tidak akan pernah dia tahu jika dia tidak mula melihat. Segalanya bermula dengan seorang wanita yang tidak meminta apa-apa, yang tidak mengeluh, yang tidak mengharapkan sesiapa menyelesaikan apa-apa untuknya, yang mengambil resipi neneknya dan sebotol kaca dan membina jalan dengan apa yang dia ada. Lampu isyarat bertukar hijau. Encik Adam memandu pergi dan mengambil jalan panjang ke rumahnya, jalan yang sama yang melalui jalan di mana semuanya bermula. Bukan kerana itu adalah laluan yang paling cekap, tetapi kerana kadang-kadang tempat memanggil kita kembali apabila sesuatu yang penting sedang melengkapkan kitarannya. Lampu isyarat menyala hijau apabila dia melaluinya. Tiada sesiapa di tepi jalan, tetapi Encik Adam tersenyum juga, kerana dia tahu bahawa esok apabila Puan Aminah kembali ke bangunan itu, sesuatu antara mereka akan berbeza. Bukan secara dramatik, bukan dengan gerak isyarat besar atau ucapan, hanya berbeza dengan cara perkara berubah. Apabila dua orang telah melihat yang terbaik dari satu sama lain tanpa sengaja, dan itulah yang difikirkan Encik Adam sementara kota terbentang di sekelilingnya. Tepat jenis perkara yang ayahnya cuba ajarnya dan yang dia terlalu lambat untuk faham. Bahawa orang yang paling penting dalam hidupmu tidak selalu datang dengan pemberitahuan. Kadang-kadang mereka datang dengan sebotol dodol di tangan dan belakang yang tegak dan mengubah segalanya tanpamu meminta izin. Danish menghabiskan malam pertama di klinik dengan Puan Aminah duduk di sisinya, bukan di kerusi yang selesa, di tepi katil, dengan belakangnya bersandar pada dinding dan buku catatan tertutup di atas pangkuannya, kerana malam itu tiada apa-apa yang perlu dikira atau dicatat, hanya perlu berada di sana. Dan Puan Aminah, yang telah menghabiskan berbulan-bulan berlari, mengira, menyelesaikan masalah, mendapati bahawa berdiam diri di sisi anaknya, adalah perkara yang paling sukar dan paling diperlukan yang telah dilakukannya dalam masa yang lama. Danish tidur dengan pernafasan yang perlahan dan dalam, seperti orang yang baru sahaja melepaskan sesuatu yang dipikulnya tanpa disedari. Doktor telah mengesahkan bahawa semuanya berjalan seperti yang dirancang. Pembetulan berjaya. Susulan akan lama, tetapi hasilnya, kata mereka, akan berbaloi setiap minggu pemulihan. Puan Aminah memandang Danish tidur dan memikirkan semua malam sebelumnya.
Malam-malam buku catatan, dan kira-kira. Malam-malam pilih air terbuka supaya Danish tidak mendengar tangisan. Malam-malam di mana dia telah menjanjikan perkara yang dia tidak tahu, sama ada dia dapat tunaikan dan telah menunaikannya juga, kerana tiada pilihan lain selain terus maju. Pada jam 3 pagi, Danish membuka matanya, melihat ibunya di situ dan tidak terkejut, seolah-olah dia tahu, walaupun tidur, bahwa ibunya tidak bergerak. "Mama," bisiknya dengan suara yang masih berat kerana tidur dan bius. "Saya di sini." "Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya?" Danish menutup mata semula, tetapi sebelum itu, dengan tangannya yang masih ada kateter dilekatkan dengan pita pelekat, dia mencari tangan ibunya di atas katil dan menemuinya. Dan begitulah kedua-duanya kekal dalam diam di bilik kecil klinik itu, di mana dunia luar tidak wujud buat seketika. Ia adalah tepat itu. Hanya itu, dan ia sudah cukup. Dan beberapa hari kemudian, apabila Danish sudah berada di rumah dengan arahan perubatan, di atas meja dan senarai latihan rehabilitasi, yang telah dibacanya 3 kali sebelum Puan Aminah selesai membacanya sekali, ada ketukan di pintu apartemen. Puan Aminah membuka pintu menjangkakan jiran di tingkat atas yang kadang-kadang meninggalkan barangan apabila keluar. Ia adalah Zara. Dia membawa beg kain dan ekspresi yang bercampur kegembiraan dengan sedikit kegelisahan, seperti orang yang membawa hadiah dan tidak pasti sama ada ia akan diterima dengan baik. "Hai, saya tahu saya tidak maklumkan. Jika ini bukan masa yang sesuai, saya akan pergi." "Masuklah," kata Puan Aminah. Zara masuk, menyapa Danish, yang berada di sofa dengan buku seperti biasa, dan yang menerimanya dengan keramahan semula jadinya, yang tidak memerlukan persediaan awal. Mereka duduk di dapur. Zara meletakkan beg di atas meja. "Ini dari pihak orang-orang di bangunan itu," katanya terus terang, kerana dia telah belajar bahwa dengan Puan Aminah, berdolak dalih tidak berkesan. "Apabila saya menerbitkan cerita dodol itu, beberapa rakan sekerja meninggalkan sampul surat di meja saya, spontan, tanpa sesiapa meminta atau mengaturnya." Puan Aminah memandang beg itu tanpa menyentuhnya. "Zara, dengar saya dulu." Arkitek itu mengangkat tangan. Ia bukan simpati, ia adalah sebaliknya. Ini adalah orang yang melihat sesuatu yang penting bagi mereka dan ingin mengambil bahagian dalam beberapa cara. Ada perbezaan besar antara kedua-duanya dan awak tahu itu lebih baik daripada sesiapapun. Senyap. Puan Aminah memandang beg itu, memandang Zara, teringat neneknya yang berkata bahwa menolak isyarat tulus dengan kebanggaan yang disalahertikan adalah sama tidak sopan seperti memintanya. "Berapa banyak di dalamnya?" tanyanya. "Saya tidak mengiranya," jawab Zara. "Itu bukan urusan saya." Puan Aminah mengambil beg itu dengan kedua-dua belah tangan, meletakkannya di atas pangkuannya. "Ucapkan terima kasih kepada mereka," katanya akhirnya, "kepada setiap seorang. Saya sudah lakukannya, tetapi mereka mahu awak tahu secara langsung." Danish, dari sofa, tanpa mengangkat pandangan dari buku, berkata dengan suara yang cukup kuat untuk kedua-duanya mendengarnya. "Mama, nenek kata apabila dunia memberi mama sesuatu dengan hati yang bersih, yang betul adalah menerimanya dengan hati yang sama." Zara memandangnya dengan kagum. Puan Aminah menutup mata seketika. 12 tahun, bisiknya perlahan dengan campuran kebanggaan dan penyerahan yang hanya difahami oleh ibu-ibu. Kepulangan Puan Aminah ke bangunan itu berlaku seminggu kemudian. Dia tiba melalui pintu perkhidmatan pada waktu tepatnya, dengan troli, dengan beg galas, dengan botol dodol di dalam beg kain, seperti biasa, seolah-olah tiada apa-apa yang berubah secara luaran. Tetapi orang yang mengenalinya menyadari sesuatu yang berbeza dalam posturnya. Ia bukan baharu, ia lebih kepada dirinya sendiri, seolah-olah sesuatu yang dahulu membebaninya kini dibawanya dengan tegak. Puan Salmah, penyelia semasa, menyambutnya di kawasan rehat dengan kopi yang sudah dihidangkan dan tanpa mengulas tentang ketidakhadiran, kerana tiada apa yang perlu dikomen. Ia adalah ketidakhadiran yang dibenarkan dan dibenarkan. Dan di dunia Puan Salmah, perkara yang betul tidak memerlukan penjelasan. "Selamat kembali," katanya ringkas. "Terima kasih," jawab Puan Aminah. Dan dalam perkataan itu terdapat lebih banyak daripada yang biasanya muat dalam 2 suku kata. Pagi itu, sementara membersihkan tingkat 18, Puan Aminah mendengar namanya dari koridor. Dia berpaling. Encik Adam Razali berdiri 3 meter jauhnya dengan tangan di dalam poket, tanpa tergesa-gesa yang biasa ada pada lelaki yang terlalu banyak mesyuarat. Ada sesuatu dalam cara dia berdiri yang berbeza dari CEO pada hari pertama. Kurang jarak, lebih kehadiran. "Selamat kembali," katanya. "Terima kasih, Encik Razali."
Ada jeda yang tidak mencanggung karena tiada siapa daripada mereka berdua tergesa-gesa untuk memecahkannya. Bagaimana Danish? Baik. Lebih baik daripada yang saya jangkakan. Satu jeda. Lebih baik daripada yang saya jangkakan. Kerana dia tidak pernah ragu. Encik Adam mengangguk. Saya gembira mendengarnya. Puan Aminah menyandarkan mop ke dinding dengan berhati-hati. Dia memandangnya terus, seperti kebiasaannya. Encik Razali, ada sesuatu yang perlu saya beritahu awak. Tidak perlu. Ya, saya perlu. Dia memotongnya dengan ketenangan yang bukan keras kepala, tetapi keyakinan. Saya tahu tentang dokumen itu. Saya tahu awak yang tanda tangan. Cik Suraya menjelaskan kepada saya bahawa klausa itu wujud, tetapi saya juga tahu seseorang perlu menyemaknya, mencarinya, dan memutuskan bahawa ia berbaloi untuk diaplikasikan. Encik Adam tidak menjawab. Saya tidak akan berhutang apa-apa kepada awak, sambung Puan Aminah dengan suara tegas. Kerana awak sendiri berkata ia adalah pembetulan, bukan pertolongan, dan saya percaya awak, tetapi itu tidak bermakna saya tidak boleh mengucapkan terima kasih, kerana saya boleh dan saya lakukannya. Dia berhenti seketika. Terima kasih kerana melihat apa yang telah lama tiada siapa yang melihatnya. Encik Adam memandangnya seketika yang mempunyai berat lebih daripada yang dijangka oleh kedua-duanya. Awak juga mengajar saya sesuatu. Jawabnya akhirnya, bahawa kerja yang dibuat dengan tangan dan dengan kebanggaan bernilai lebih daripada sebarang keputusan yang dibuat dari tingkat 30 tanpa memandang ke bawah. Puan Aminah memandangnya dan buat pertama kali sejak dia mengenalinya, tidak mengira berapa banyak ruang yang perlu diberikan sebelum menjawab. Ayah awak sudah memberitahunya sebelum ini, kata Encik Adam berkelip terkejut. Bagaimana awak tahu itu? Kerana awak menceritakannya kepada saya tanpa sedar, jawab Puan Aminah. Kali pertama kita duduk di bilik mesyuarat itu, awak bercakap tentangnya tanpa menyebut namanya. Tetapi ia ada dalam setiap perkara yang awak katakan. Encik Adam tidak menjawab seketika. Apabila dia menjawab, suaranya mempunyai tekstur yang berbeza, lebih dalam. Dia seorang lelaki yang lebih baik daripada saya. Awak masih ada masa, kata Puan Aminah, tanpa ragu, dan mengambil mop lalu terus bekerja. Petang itu Encik Adam menelefon Encik Imran, rakan kongsi yang telah 20 tahun mengenalinya. Angka suku tahunan sudah ditutup, kata Encik Imran apabila menjawab. Encik David mahu awak tahu bahawa impak penyelarasan gaji lebih rendah daripada yang diunjurkan. Tahap pusing ganti pekerja menurun. 3 pelanggan baru menandatangani kontrak dengan jelas memetik reputasi kami sebagai syarikat yang bertanggung jawab. Encik Adam mendengar tanpa menyela. Encik David tidak akan mengakuinya secara terbuka, sambung Encik Imran dengan senyuman yang kedengaran dalam suaranya. Tetapi semalam dia memberitahu saya bahawa keputusan itu tidaklah seaneh yang dia sangka. Beritahu dia saya berterima kasih kepadanya. Beritahu dia sendiri. Jeda. Encik Adam, apa sebenarnya yang berlaku dengan pekerja itu? Dengan Puan Aminah, Encik Adam memikirkan jawapan yang betul seketika. Dia mengingatkan saya siapa yang saya ingin jadi ketika kita bermula, jawabnya, dan dia menunjukkan kepada saya bahawa ia masih mungkin untuk menjadi begitu, keheningan singkat di sisi lain. Ayah awak akan bangga, kata Encik Imran. Encik Adam tidak menjawab, tetapi menutup mata seketika dengan ekspresi orang yang menerima sesuatu yang telah lama diperlukannya tanpa disedari. Minggu itu juga, Encik Adam pergi berjumpa Rayyan. Bukan dengan agenda, bukan dengan tujuan korporat yang menyamar sebagai lawatan keluarga. Ia pada petang Selasa, dia mengetuk pintu bilik anaknya dan menunggu. Rayyan membuka pintu dengan ekspresi berhati-hati seperti biasa. Ada apa-apa? Tiada. Encik Adam menunjuk ke dalam bilik. Boleh saya masuk? Anaknya memberi laluan. Bilik itu kemas dengan cara khusus remaja yang mempunyai sistem mereka sendiri dan tidak memerlukan orang lain memahaminya. Encik Adam tidak mengulas apa-apa tentang kekemasan itu. Dia duduk di tepi meja kerja dan memandang anaknya, yang masih berdiri di sebelah pintu, seolah-olah dia masih tidak pasti sama ada ini perbualan atau arahan. Saya ingin meminta sesuatu daripada awak, kata Encik Adam. Apa? Beritahu saya bagaimana awak, bukan bagaimana awak di sekolah. Bagaimana awak? Apa yang penting bagi awak? Apa yang membimbangkan awak? Apa yang awak ingin berbeza? Rayyan memandangnya lama. Kenapa sekarang? Itu adalah soalan yang adil. Encik Adam menerimanya begitu. Kerana saya terlalu lama untuk bertanya dan saya tidak mahu melambatkan lagi. Rayyan duduk perlahan-lahan di kerusinya, menyilangkan tangan, berfikir, dan kemudian mula bercakap. Dia bercakap tentang sekolah, dan tentang seorang guru yang telah membuatnya berfikir berbeza tentang apa yang dia ingin belajar.
Dia bercakap tentang seorang kawan yang sedang melalui sesuatu yang sukar dan tidak tahu dengan tepat bagaimana untuk membantunya. Dia bercakap tentang kadang-kadang dia merasa bahwa di rumahnya ada banyak uang dan sedikit masa, dan bahwa selama bertahun-tahun dia telah mengelirukan kedua-duanya karena tiada siapa yang mengajarnya bahwa itu adalah perkara yang berbeza. Encik Adam mendengar semuanya tanpa menyela, tanpa menawarkan penyelesaian, tanpa menjadikan mana-mana bahagian perbualan sebagai pelajaran perniagaan. Apabila Ryan selesai, kedua-duanya kekal diam. "Bolehkah saya bertanya sesuatu pula?" kata Ryan. "Apa sahaja yang awak mahu? Apa yang berubah pada papa?" Encik Adam tersenyum sedikit. "Sebotol dodol kelapa." Ryan memandangnya tanpa faham. "Suatu hari nanti saya akan beritahu awak," kata Encik Adam. Dan buat pertama kali dalam beberapa tahun, anaknya ketawa bersamanya, bukan kerana sopan santun, tetapi benar-benar ia adalah bunyi yang kecil, spontan, tanpa latihan. Ia adalah jenis perkara yang tidak ternilai dan yang Encik Adam Razali terlalu lambat mencarinya, tetapi dia sedang mencarinya sekarang. Dan itu, seperti yang Puan Aminah telah beritahunya pagi itu di koridor tingkat 18, adalah apa yang masih penting. Beberapa minggu selepas pembedahan, Danish berjalan sendirian ke dapur buat pertama kali, tanpa bersandar pada apa-apa. Ia bukan jarak yang jauh. Ia adalah 8 langkah dari biliknya ke meja di mana ibunya sedang menyediakan dodol pagi. 8 langkah yang dikatakan doktor akan tiba, yang Puan Aminah telah tunggu dengan kesabaran tegang seseorang yang tahu bahwa masa akan menjalankan tugasnya, tetapi ingin membantunya juga. Danish tiba di sebelahnya, bersandar sedikit di tepi meja, dan tersenyum. 8 langkah, kata Puan Aminah. Memandangnya. Mengira dalam hati walaupun dia sudah mengiranya. 8 langkah. Dia mengesahkan. "Minggu depan akan jadi 10. Minggu depan akan jadi berapa sahaja," jawabnya. Tiada tergesa-gesa. Danish memandangnya dengan ekspresinya yang bermaksud kedua-duanya tahu bahwa ibunya juga mengira. Puan Aminah terus menguli doh tanpa berkata apa-apa lagi. Tetapi apabila Danish kembali ke biliknya, dia kekal dengan tangan kaku di atas meja seketika, hanya seketika, dan tersenyum ke arah botol kosong, seolah-olah ada seseorang di sisi lain yang ingin diceritakannya sesuatu. Di Menara Perdana, keadaan juga telah berubah dalam cara yang tidak selalu muncul dalam laporan. Ali, pekerja muda di tapak pembinaan yang Encik Adam kenali semasa lawatannya, telah dinaikkan pangkat menjadi ketua shift 2 minggu kemudian. Encik Faizal, jurutera itu, telah mengesyorkannya dengan nota yang hanya berbunyi, "Dia bekerja dengan akal dan hati." Itulah yang kami perlukan. Apabila Encik Adam membaca nota itu, dia menyimpannya di dalam fail tempat dia kini mengumpul tanpa sengaja. Bukti-bukti kecil bahwa keputusan yang betul mempunyai kesan yang angka-angka tidak selalu tangkap pada masanya. Encik David Tan, rakan kongsi kewangan yang telah menggariskan kos penyelarasan gaji dengan warna merah, meminta mesyuarat sendirian dengan Encik Adam pada pagi Selasa. Dia tiba dengan laporan suku tahunan di tangan dan ekspresi yang sukar dibaca oleh Encik Adam pada mulanya. Kerana ia bukan ekspresi biasa Encik David, ia adalah kerendahan hati. "Angka-angka telah ditutup lebih baik daripada yang diunjurkan," kata Encik David tanpa pendahuluan. "Pusing ganti kaki tangan menurun. Iklim dalaman bertambah baik mengikut tinjauan. Dan kami mempunyai 3 kontrak baru yang ditandatangani oleh pelanggan yang secara eksplisit menyebut bahwa mereka memilih pembinaan perdana kerana mereka tahu kami melayan pekerja kami dengan baik." Encik Adam mendengarnya. "Saya silap," sambung Encik David. Dan setiap perkataan seolah-olah menelan belanja yang sepatutnya, bukan dalam analisis kewangan, tetapi dalam apa yang dia fikir paling penting. "Kita semua silap dalam hal itu pada satu ketika," jawab Encik Adam. Encik David mengangguk, menghulurkan tangan. Encik Adam menyalaminya. Ia adalah satu isyarat kecil antara 2 lelaki yang telah 20 tahun membina bersama, tetapi ia mempunyai berat sesuatu yang telah selaras setelah bengkok tanpa sesiapa menamakannya. Apa yang berlaku pada petang Jumaat di bangunan itu tidak ada dalam mana-mana agenda. Puan Aminah selesai shiftnya pada jam 5.30. Seperti biasa dia mengemas trolinya, menyimpan botol itu, yang pada hari itu telah kosong sebelum jam 1 tengah hari, dan turun dengan lift perkhidmatan ke tingkat bawah. Apabila dia membuka pintu ke koridor lobi, dia mendapati Cik Suraya menunggunya. "Ada seseorang yang ingin bercakap dengan awak," kata Cik Suraya. "Jika awak ada masa." Puan Aminah melihat jam tangannya. Danish bersama jiran sehingga jam 7. Dia ada masa. Dia mengikuti Cik Suraya ke bilik mesyuarat di tingkat 3,
Bukan yang besar di mana keputusan berjuta-juta ringgit dibuat, tetapi yang kecil dengan meja bulat dan 4 kerusi yang digunakan untuk perbualan yang tidak memerlukan latar yang mengagumkan. Encik Adam berada di sana berdiri di tepi tingkap dan di sebelahnya, duduk di salah satu kerusi dengan fail di atas meja dan ekspresi serius. Tetapi tidak tegang, ada seorang lelaki yang Puan Aminah tidak kenali. "Puan Aminah," kata Encik Adam apabila dia masuk. "Terima kasih kerana sudi menunggu. Sila duduk." Dia duduk. Kali ini tidak di hujung, tetapi di tengah-tengah kerusi dengan belakang lurus. "Ini Peguam Azmi," jelas Encik Adam. "Dia peguam syarikat." Puan Aminah memandang Peguam Azmi yang mengangguk dengan keramahan profesional dan kemudian memandang Encik Adam. Apa yang sedang berlaku? Encik Adam duduk di hadapannya, menyatukan tangan di atas meja dengan ketenangan yang telah dibinanya minggu demi minggu sejak petang pertama di lampu isyarat itu. "Apabila kami mula menyemak kontrak kaki tangan untuk mencari klausa perubatan, kami menemui perkara lain yang juga memerlukan pembetulan." Dia berhenti seketika, salah satunya menjejaskan awak secara langsung. Puan Aminah menunggu. "Awak telah lebih setahun bekerja di peringkat permulaan. Mengikut kriteria dalaman syarikat, awak telah layak untuk kategori yang berbeza dengan fungsi penyelia shift, dengan gaji yang mencerminkan apa yang sebenarnya awak lakukan di sini." Puan Aminah tidak menjawab serta-merta. "Peguam Azmi mempunyai dokumen-dokumen yang siap," sambung Encik Adam. "Tetapi sebelum awak menandatangani apa-apa, saya mahu sesuatu dijelaskan." "Apa?" tanya Puan Aminah. "Ini bukan satu pertolongan. Ini bukan pengiktirafan atas apa yang berlaku kepada Danish. Ini bukan sesuatu yang saya cipta untuk awak." Kata-katanya perlahan dan tepat, seperti orang yang telah berlatih saat ini, bukan untuk menjadikannya sempurna, tetapi untuk menjadikannya benar. Ia adalah pembetulan sesuatu yang sepatutnya berlaku beberapa bulan yang lalu dan tidak berlaku kerana tiada siapa yang melihat. Sekarang ada seseorang yang melihat, dan itu tidak akan berubah. Puan Aminah memandangnya seketika yang mempunyai berat segala yang sebelumnya. Lampu isyarat, bilik mesyuarat, hujung kerusi, hujung katil di klinik, 8 langkah Danish pagi itu. "Bolehkah saya membacanya sebelum menandatangani?" tanyanya. "Tentu sekali," kata Peguam Azmi sambil meluncurkan fail ke arahnya. Puan Aminah membukanya, membaca setiap halaman dengan perhatiannya yang tidak melangkau baris atau mempercayai ringkasan. Apabila dia sampai ke penghujung, dia membaca gaji itu sekali lagi. Kemudian dia menutup fail itu dengan berhati-hati. "Saya ada satu syarat," katanya. Encik Adam mengangkat kening sedikit. "Jika saya akan menyelia shift," sambung Puan Aminah, "saya mahu orang-orang dalam pasukan tahu bahawa mereka boleh datang bercakap dengan saya jika mereka menghadapi situasi yang sukar. Bukan untuk saya menyelesaikannya. Untuk memastikan seseorang di bangunan ini mendengar mereka sebelum mereka terpaksa menyelesaikan sendirian apa yang tiada siapa patut selesaikan sendirian." Senyap. Peguam Azmi memandang Encik Adam. Encik Adam memandang Puan Aminah. "Itu bukan syarat," jawabnya akhirnya. "Itulah fungsi jawatan itu." Puan Aminah mengambil pen, menandatangani dengan kedua-dua belah tangan di atas meja. Seperti biasa, petang itu Puan Aminah keluar dari bangunan melalui pintu utama, bukan melalui pintu perkhidmatan. Ia bukan keputusan dramatik atau gerak isyarat yang terhitung. Ia hanyalah jalan yang paling langsung ke perhentian bas dari tingkat 3, tetapi apabila dia menolak pintu kaca itu dan keluar ke jalan dengan botol kosong di bawah lengannya dan beg galas di bahunya, sesuatu dalam perincian kecil itu mempunyai berat sesuatu yang jauh lebih besar. Zara, yang sedang keluar pada masa yang sama, melihatnya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kedua-duanya berjalan bersama ke sudut jalan dalam diam, yang merupakan jenis keheningan yang hanya wujud antara orang yang tidak perlu lagi mengisinya untuk merasa selesa. Di sudut, Zara membelok ke kanan. Puan Aminah terus berjalan lurus ke arah perhentian. "Puan Aminah," panggil Zara sebelum membelok. Puan Aminah berpaling. "Dodol, awak sudah ada pesanan untuk minggu depan. 9 botol disahkan hanya di tingkat 4. Puan Aminah memandangnya dengan ekspresinya yang bukan terkejut, tetapi pengiktirafan. "Beritahu mereka akan dapatkannya pada hari Khamis." Zara mengangguk dan membelok di sudut. Puan Aminah terus berjalan. Malam itu, apabila dia tiba di rumah, Danish sudah memanaskan makan malam. Dia berdiri di sebelah dapur dengan apron ibunya, yang terlalu labuh untuknya, mengacau nasi dengan tumpuan yang akan menjadi kelakar jika tidak sepenuhnya ikhlas. "Sejak bila kamu tahu memasak?" tanya Puan Aminah dari pintu. "Sejak hari ini," jawab Danish tanpa berpaling. Menjadi atau tidak, ia tetap jadi.
Puan Aminah meletakkan beg galasnya, membasuh tangan dan duduk di meja tanpa berkata apa-apa lagi. Danish menghidangkan kedua-dua pinggan dengan keseriusan seseorang yang sedang melakukan sesuatu yang penting. Dia duduk di hadapannya, menunggu. "Apa yang berlaku hari ini?" tanyanya. Mama nampak berbeza. Wajah bagaimana? Wajah yang menunjukkan sesuatu telah berubah, tetapi Mama belum tahu bagaimana untuk menceritakannya. Puan Aminah memandangnya. 12 tahun. 12 tahun. Dan sudah membaca kesunyian dengan ketepatan yang tiada orang dewasa di sekelilingnya telah kembangkan. "Saya dinaikkan pangkat," katanya. Danish memandangnya tajam seketika. "Pangkat yang betul?" "Yang betul." Dia tidak menjerit, tidak melompat. Sama seperti ibunya, sama seperti mamanya. Dia kekal diam seketika memprosesnya, dan kemudian mengambil garpu, dan mula makan seolah-olah itu adalah perkara paling semula jadi di dunia, bahwa perkara baik datang kepada orang yang layak. "Nenek betul," katanya dengan mulut yang sedikit penuh. "Tentang apa?" "Tentang segalanya," jawab Danish. Puan Aminah tidak dapat menahan diri. Dia ketawa. Ia adalah ketawa kecil, spontan, dari jenis yang tidak diumumkan, dari jenis yang datang apabila badan memutuskan bahwa untuk seketika tidak perlu menahan apa-apa. Dan di dapur kecil itu, dengan mentol yang tidak lagi rosak karena Puan Aminah telah menggantinya seminggu sebelumnya, dengan 2 pinggan nasi yang menjadi atau tidak menjadi, tetapi tetap jadi, dengan sebotol kaca kosong di atas meja, menunggu giliran dodol seterusnya, sesuatu telah tenang, bukan dengan gegaran, bukan dengan air mata, bukan dengan ucapan, tetapi dengan ketenangan apa yang datang untuk kekal. Encik Adam tiba di rumah malam itu sebelum pukul 7. Ryan berada di dapur, coba membuat sesuatu dengan telur yang jelas tidak menjadi seperti yang dijangka. Ariana, anak perempuannya yang berusia 15 tahun, memerhatikannya dari sisi lain counter dengan campuran hiburan dan simpati persaudaraan. Encik Adam meletakkan kunci, menyingsingkan lengan bajunya, dan masuk ke dapur tanpa sesiapa memintanya. "Kecilkan api," katanya kepada Ryan, dan berhenti mengacau terlalu banyak. "Telur memerlukan masa." Ryan memandangnya terkejut. "Papa tahu memasak?" "Atukmu yang mengajar saya," jawab Encik Adam. "Dia mengajar saya sekali sahaja, dan dia berkata, itu sudah cukup jika saya memberi perhatian." Ariana meletakkan siku di counter. Tiba-tiba ingin tahu, apalagi yang Atuk ajar Papa? Encik Adam mengecilkan api, mengambil spatula, dan memikirkan soalan itu dengan perhatian yang sama seperti yang telah diberikannya kepada setiap perkara sejak petang di lampu isyarat itu. "Dia mengajar saya bahwa saiz seorang lelaki tidak diukur dengan apa yang dia bina," katanya perlahan, "tetapi dengan bagaimana dia melayan orang yang membina bersamanya." Senyap di dapur. Ryan memandang telur. Ariana memandang ayahnya, dan Papa telah melupakannya. Tanya Ariana dengan kejujuran langsung 15 tahun yang tidak mengira impak sebelum bercakap. Untuk seketika. "Ya, akui Encik Adam. Tetapi seseorang mengingatkan saya." "Siapa?" tanya Ryan. Encik Adam tersenyum. "Seorang wanita dengan sebotol dodol kelapa dan belakang yang paling tegak yang pernah saya lihat dalam hidup saya." Kedua-dua anaknya memandangnya tanpa memahami sepenuhnya, tetapi sesuatu dalam nada ayahnya. Dalam ketenangan baru yang mereka tidak tahu nama apa, tetapi mereka kenali, memberitahu mereka bahwa itu adalah cerita yang berbaloi untuk didengar. "Ceritakan kepada kami," kata Ariana. Dan Encik Adam memadam api, menghidangkan telur sebaik mungkin, dan duduk bersama anak-anaknya di meja. Dan dia menceritakan segalanya, dari lampu isyarat hingga tanda tangan petang itu, dari botol kaca hingga 8 langkah seorang kanak-kanak yang mereka tidak kenali. Tetapi entah bagaimana, semasa mendengar, mereka mula merasa seperti seseorang yang dekat. Dari frasa Datuk Razali, yang telah disimpannya tanpa digunakan sehingga seorang wanita yang membersihkan lantai mengembalikannya kepadanya. Tanpa mengetahui dia melakukannya, Ryan dan Ariana mendengar tanpa menyela. Apabila selesai, ketiga-tiganya kekal dalam diam di sekeliling meja itu yang terlalu lama kosong dari perbualan seperti ini. Ryan yang pertama bercakap, "Papa, apa? Terima kasih kerana menceritakannya kepada kami." Encik Adam memandangnya dan pada ketika itu, di dapur itu dengan pinggan, masih di atas meja dan malam di luar, dan kedua-dua anaknya di hadapannya, dia memahami sesuatu yang tiada imbangan keuangan dapat mengajarnya, bahwa kekayaan yang paling sebenar tidak terkumpul, ia dikongsi, ia diwarisi, ia dibina secara senyap, dengan tangan yang bekerja, dengan belakang yang tegak, dengan sebotol kaca bernilai RM20,
tetapi mengandungi sesuatu yang tidak ternilai. Dia hanya belajar dari Puan Aminah, dari neneknya, yang tidak pernah dikenali, dan dari ayahnya, yang telah coba memberitahunya sentiasa. Beberapa hari kemudian, Puan Aminah meletakkan botol baru di atas meja sebelum keluar bekerja. Danish, yang sudah berjalan tanpa bersandar pada apa-apa, melintasinya, memandangnya, dan berkata tanpa berhenti, "Hari ini semuanya akan terjual." "Bagaimana kamu tahu?" "Karena Mama membuatnya dengan tenang," jawabnya. Nenek kata, dodol yang dibuat dengan tergesa-gesa rasanya pun tergesa-gesa, dan ini tidak. Puan Aminah melihatnya keluar ke biliknya, kemudian memandang botol itu, kemudian tersenyum dengan cara yang tidak memerlukan sesiapa pun melihatnya untuk menjadi sepenuhnya nyata. Dan dia keluar bekerja dengan kedua-dua belah tangan bebas, dengan belakang lurus, dengan segala yang telah dibinanya dalam diam, langkah demi langkah, botol demi botol, tanpa meminta izin maupun meminta simpati. Dengan tepat apa yang neneknya telah mengajarnya bahwa ia sudah cukup, kerja, harga diri, dan kepastian bahwa orang yang tidak menyerah lambat laun akan mencari jalan. Sentiasa mencari jalan.